Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Mana kita ambil ringkasan tadi macam yang dibuat oleh Imam Qurtubi. Dia ada ringkasan banyak. Ibnu Munzir yang biasa yang diajarkan Ibnu Munzir. Tapi yang ini terbaik sebenarnya. Pasal para ulama nyatakan bab-bab yang diletakkan oleh Imam Qurtubi ni dikata datang awal, lebih awal daripada Imam Muslim, Imam Nawawi. Imam Nawawi buat bab juga, tapi bab ni adalah awal. Kemudian barang siapa yang menghafal ringkasan Sahih Imam Muslim yang disusun oleh Qurtubi ni, dengan ringkasan yang dia buat ni, seolah-olah dia hafal Sahih Muslim seluruhnya. Siapa yang hafal ringkasan Sahih Muslim ni yang dibuat ni, dia kadang-kadang pasal ringkasan ni kadang-kadang tak meliputi semua. Bila kita ringkaskan, buat ringkasan karangan. Pernah buat ringkasan karangan? Ada orang buat ringkasan karangan, dia pandai. Ringkasan ni tadi kita baca meliputi segala aspek apa yang dikehendaki dalam kisah yang panjang tadi. Tapi ada orang dia tak reti buat. Okey, jadi Imam Qurtubi ni dia buat, dan ringkasan dia buat ni antara yang terbaik dalam masalah susunan dan aturan. Baik, hari ni kita masuk pada bab yang baru. Itu bab ke-40, dan pada minggu yang lalu kita dah ambil berkenaan dengan bab ke-39. Itu berkenaan dengan tajuk Islam, seorang itu apabila dia elok, dia menghapuskan apa-apa yang telah lalu daripada kesalahan dan dosa. Jadi kita masuk pada tajuk baru berkenaan dengan tajuk bab yang ke-40. Itu bab zulmun duna zulmin. Zulmun duna zulmin. Zalim yang tidak zalim. Zalim yang bukan zalim. Actually kita pernah belajar itu pada awal berkenaan dengan tajuk kufrun duna kufr. Disebut kufrul ashir. Mana engkar ke apa benda sebut bila kenaan dengan wanita, seorang wanita dikata Rasulullah, dia kata dia bimbang kufur dalam Islam. Kufur tu pada orang yang enggan, engkar ataupun tidak membalas kebaikan kepada menunaikan hak dan sebagainya, juga dinamakan kufur. Macam apa kafir, bila kita kata seorang tu mengkafirkan seorang, maka telah kembali pada perkara kafir tadi pada salah seorang di antara mereka. Either orang tu memang kafir, benda patah balik pada dia. Bila patah balik pada dia, bukan maksud dia jadi kafir, maksud dia telah mengingkari hak kawan berkenaan. Kan orang tu kafir, dikafirkan seorang. Jadi itu dalam bincang kita yang lalu tu, kufur yang bukan kufur. Bila sebut kufur ni, dia bukan kufur. Kufur keluar agama satu benda, kufur engkar hak orang satu benda lain. Macam suami, bila seorang wanita dikatakan mengingkari suami dia, dia kata kufur juga. Kufrul ashir, mana mengingkari perbuatan melayan suami dia, itu kufur juga. Tapi bukan kufur masuk keluar agama. Faham? Macam tu juga sekarang ni kita akan bincangkan tajuk baru, zulmun duna zulmin. Zalim yang bukan zalim. Zalim yang bukan zalim. Mana zalim bukan zalim yang dimaksudkan. Okey. Baik, hadis ke-98. An Abdillah qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Al-An'am 82. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Al-An'am 82. Syaqqa dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaqqa dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ayyuna la yuzlimu nafsah. Ayyuna la yuzlimu nafsah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa huwa kama tadhunnun. Laisa huwa kama tadhunnun. Innama huwa kama qala Luqman li ibnihi. Innama huwa kama qala Luqman li ibnihi. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun azim. Inna syirka la dhulmun azim. Luqman 13. Luqman 13. Baik. Bab zalim yang tidak zalim. Bab zalim yang tidak zalim. Bab zalim yang tidak zalim.
An Abdillah, dia Abdillah, An Abdillah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdillah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kena Abdillah ni Ibn Abbas, kena Abdullah bin Umar. Dia kena tahu juga Abdillah mana satu. Okey. Syaqqa dzalika. Ya, okey. Ni ruwat. Okey. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kadang tak tahu Abdullah mana, masalah juga. Okey, baik. An Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, lamma nazalat apabila turun alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan imanahum, iman mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Okey. Yalbisu tu dia ada dua tau. Yalbisu tu maksud dia labisa yalbisu, itu lam yakhlitu, yang tidak mencampurkan. Dia ada dua, labisa yalbisu, labisa yalbasu. Labisa yalbisu. Ada yang menyatakan bahawa labisa yalbisu ni, labisa yalbasu, maksud dia telah lalu. Ada kata labisa yalbasu pada masa akan datang. Maksud dia mencampurkan sekarang, dipanggil labisa yalbisu. Kalau labisa yalbasu, campur akan datang. Tapi ada juga menyatakan labisa yalbisu, yang sekarang kita labisa yalbisu kita baca ni, maksud dia mencampurkan. Tapi kalau labisa yalbasu dengan fathah, maksud dia pakai. Kan pernah pakai, guna perkataan pakai, wear. Kan wearing dalam bahasa Arab. Labistu. Kan labistu fi'il mudhari' dia adalah yalbasu untuk pakai, yalbisu untuk campur. Kan nampak tak ayat Quran ni, yalbisu bukan yalbasu. Tapi ada kata maknanya sama saja. Ada kata maknanya, tapi itu boleh kita pelajar lah, pasal bahasa Arab ni memang bila baris berlainan, dia maksud dia akan berlainan. Contoh macam dalam penggunaan bahasa Arab, qala yaqulu, qala yaqilu. Kalau orang tu sebut qala saja, qala telah berkata. Tapi qala juga boleh jadi qala yaqilu, yang maksudnya tidur tengah hari, tidur qailulah. Qala Muhammadun boleh jadi qala yaqulu, maksudnya Muhammad berkata, atau qala yaqilu, Muhammad tidur tengah hari. Dia actually benda tu kena faham dalam bahasa Arab. Lain baris tadi, mula lain pengertian, lain makna, tambah huruf tambah makna, hilang huruf pun hilang makna. Dia macam tu cara dia. Kalau bahasa Melayu sama je. Makan, dia makan, saya makan, semua makan. Tak ada masalah. Bahasa Inggeris ada beza sikit lah. Ada kan, ada eaten lah benda tak, ate dan sebagainya. Okey. Jadi benda berkenaan dalam bahasa Arab dia ada pengertian macam tu. Jadi yalbisa yalbisu, labisa yalbisu atau labisa yalbasu, ada pengertian berbeza. Dan maksud labisa tu, maksud dia kat sini adalah mencampurkan. Atau boleh kata memakai pun juga. Okey. Imanahum, iman mereka, bidzulmin, dengan zalim. Zalim ni dari segi bahasa, maksud dia meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Itu actually yang asal. Okay, bahkan kalau tanah tu dinamakan tanah yang dizalimi, bila mana orang tu dia gali lubang untuk letak benih satu tempat, dia letak benih dekat luar daripada lubang. Kan dia gali lubang, kemudian benih tu letak kat luar, dia tak masukkan ke dalam. So tanah tu dizalimi. Dia kata tanah tu telah dizalimi. Dan apa dia dimaksudkan zalim ni, dan dimaksudkan ayat ni adalah syirik sebenarnya. Kerana dalam hadis ini kita lihat bila ayat itu turun, Ibnu Mas'ud kata syaqqa dzalika ala Rasulillah, ala ashabi Rasulillah, telah berat perkara berkenaan ke atas sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wa qalu, dan mereka berkata, ayyuna la yuzlimu nafsah, siapakah dengan kami yang tidak zalimi diri sendiri. Okey, benda ni sebenarnya ni dalam tafsir pun diletakkan hadis ini sebagai cara penafsiran Al-Quran. Cara penafsiran Al-Quran. Mana Quran dengan Quran. Quran hadis, Quran dengan kata sahabat, Quran dengan kata tabi'in. Dalam ayat ni penceritaan berkenaan dengan Quran dengan Quran. Bagaimana para sahabat faham Al-Quran melalui Al-Quran juga sebenarnya. Bila mereka melihat ayat tersebut dan mereka rasa payah, berat, dan mereka berkata, siapakah dengan kami tak menzalimi dirinya sendiri. Dan maksud yang diorang faham ni adalah balik kepada refer kepada ayat surah Al-A'raf.
Ayat yang ke-20. 20 ke? Bukan 20. Siapa ada cek? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat mana? Dia 20 lah, 21 ke 20, saya tak ingat. Tapi ayat itu adalah doa. Doa siapa? Adam dan Hawa. Yang dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan bahawa Adam dan Hawa bila mana mereka telah berdosa, lalu Allah Ta'ala jadikan mereka dapat ilham, diilham kepada mereka. Allah Ta'ala kata fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Maka telah menerima Adam dari Tuhannya beberapa kalimah, lalu Allah Ta'ala beri taubat di atas kalimah berkenaan. Dengan sebab taubat dia di atas kalimah tersebut. 20? 23 21 lah, 23. Okey. Surah Al-A'raf 23. Jadi dalam ayat berkenaan lafaz yang datang adalah Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah zalimi anfusana, diri kami sendiri. Mana dosa, kami telah berdosa. So para sahabat memahami daripada ayat ayat surah Al-A'raf 23 tu bahawa zalim itu boleh jadi maksud zalim itu berdosa. Kalau saya tak sebut tuan-tuan sekalian, tuan-tuan akan faham zalim tu zalim lah. Betul? Zalim tu pukul orang, rampas satu orang, okey, meletakkan benda bukan pada tempatnya dan sebagainya, zalim lah. Tapi para sahabat sendiri secara peribadi mereka faham benda tu apa? Dosa. Sebab berdasar pada ayat surah Al-A'raf. Tengok cara diorang kata, wa ayyuna la yuzlimu nafsah. Siapakah dengan kami tak menzalimi diri sendiri? Kan menzalimi diri sendiri maksud dia bukan maksud dia bakar tangan dia, cucuk api dekat tangan dia. Maksud dia apa? Berdosa. Pasal itu kata-kata Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kata Rabbana zalamna anfusana. Maksud dia kami telah berdosa. Kami telah zalimi diri kami dengan berdosa. So sekarang ni para sahabat kata kalau ayat Quran tu kata orang-orang beriman yang tak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, dengan maksud dosa, dengan dosa, dia kata apa? Siapa yang tak berdosa? Siapa tak berdosa? Semua orang akan berdosa. Kadang-kadang dosa dengan mulut, kadang dosa dengan telinga, kadang dosa dengan mata, kadang dosa dengan badan, dengan tangan, dosa dengan kaki. So semua dosa tadi akan datang. Cuma sekarang ni masalahnya siapa yang tak berdosa? Kalau Allah letak kriteria manusia yang beriman yang masuk syurga adalah yang beriman dan tak berdosa langsung, dan masalah. Sebab apa? Tak ada siapa yang tak berdosa. Itu dekat sini para sahabat datang. Dan mereka faham bukan ikut akal, tapi ikut apa? Quran. Ini kena faham betul-betul. Maksud dia Quran, bukannya diorang faham dengan akal sendiri. Diorang faham dengan Quran. Mereka faham dengan Al-Quran. Maka bersabda faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, laisa huwa kama tadhunnun, bukanlah ia macam kamu sangkakan. Bukanlah ia macam kamu sangkakan. Innama huwa, ia hanyalah kama qala, ia hanyalah ia kama qala Luqman li ibnihi, macam mana dikatakan Luqman kepada anaknya, pada anak lelaki dia. Dia kata apa pada Luqman? Luqman kata pada anak dia dalam surah Al-Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, wahai anak kesayanganku, jangan kamu sekutukan dengan Allah Ta'ala sesuatu pun. Inna syirka, syirik itu la zulmun azim, benar-benar zalim yang paling apa? Besar. Zalim yang besar. Zalim yang besar, dahsyat. So maksud dia, maksud ini masukkan sini adalah apa? Syirik. Bukannya zalim. Bukan zalim-zalim. Dia kata maksud zalim tapi bukan zalim-zalim yang dikenaki. Kita faham pun salah. Kan kita kata sebut zalim, tuan-tuan akan faham apa? Zalim lah. Dan bahkan saya tengah waktu kan dulu kes apa time bersih. Kan bersih berjalan apa orang pergi sekat jalan raya orang sebagainya. Memang salah lah, zalim lah. Menyekat jalan laluan orang. Kalau saya kita kata di antara hak jalan, kita jangan kaful adha. Jangan menyakiti orang lain yang nak melintas jalan berkenaan. So kita sekat jalan orang, kita salah. Anyway, bila ketika hari-hari khutbah, ketika musim bersih tu, imam-imam di masjid akan berkhutbah. Dan antara khutbah dia disebut ayat ni. Tuan-tuan sekalian, sedang hadir mata sekalian, perbuatan menyekat jalan orang ramai adalah zalim, dan orang beriman tidak boleh beriman dan zalim dalam masa yang sama. Dibaca ayat ni dengan menyatakan alladzina amanu wala yalbisu imanahum bidzulmin. Jangan orang beriman tak mencampur iman mereka dengan kezaliman. Dibaca ayat ni dan maksud salah. Betul, tidak salah. Pasal Nabi terangkan maksud zalim itu apa. Pasal dalam ayat ni bila Nabi terangkan meaning berkenaan, anda tak boleh letakkan maksud bahasa selari dengan dia. Perbuatan menyatakan, walaupun kita kata ini umum, betul, asalnya umum. Asalnya berkenaan umum. Bahkan para sahabat pun faham, tapi para sahabat faham di other side. Bukannya zalim pukul orang dan sebagainya. Bahkan diorang tahu diorang takkan buat benda berkenaan. Tapi apa? Zalim dimaksudkan adalah dosa. Diorang faham macam tu. Diorang faham macam tu. Kita faham zalim tadi apa? Rampas harta orang, sekat jalan orang,
pukul orang dan sebagainya. Okey, itu kita faham. Tapi dalam hadis yang kita baca ni, sahabat tak faham macam tu. Sebab mereka kata, siapa dengan kami tak zalimi diri sendiri. Maksudnya dia faham itu adalah dosa. Tapi Nabi betulkan balik. Nabi kata, ia bukan macam kamu sangkakan. Tidak apa, ia adalah seperti yang dikatakan oleh Luqman pada anaknya. Dia kata pada anak dia, dia kata, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekutukan Allah Taala, inna syirkan, syirik itu la zulmun azim, benar zalim yang besar. Itu sebab maksud dia. Macam tu perkataan fitnah lah, kita belajar kalimah bahasa Arab. Kita ingat fitnah. Fitnah bukan semestinya maksud fitnah. Fitnah maksud dia kufur pun dia juga. Yang salah faham. Nanti kadang orang kita ingat fitnah ni, kan baca al fitnatu asyaddu minal qatl. Dia marah dengan orang fitnah. Dia sebut baca ayat tu. Memang salah. Memang confirm salah. Pelik kenapa kadang-kadang. Itu yang masalah kita. Bila kita tak tahu, belajar. Jangan main baca aja. Dengar baca Quran, al fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat yang bunuh. Padahal fitnah dimaksudkan adalah kufuran. Kufur. Pasal ketika itu golongan musyrikin marah pada orang Islam dan surah Baqarah. Dan dia orang marah pada orang Islam kerana apa? Memerangi mereka dalam bulan haram dan sebagainya. Dan berlaku pembunuhan. Lalu bila mati dia orang marah. Bila mati tadi, maka dalam tajuk ni Allah Taala turunkan Al-Quran menyatakan bahawa fitnah itu mana kufur itu lebih besar daripada pembunuhan. Besar daripada pembunuhan lagi. Bunuh tu dah boleh diampunkan lagi. Kufur, mati dan kekufuran tak ada maaf dah. Takkan keluar daripada neraka. Itu beza dia. So jadi konsep tadi bila kata lafaz kufur tadi, pasal dalam Quran Karim Allah Taala bincangkan, kan Allah kata ayat kita baca itu. Allah Taala nyatakan innal ladzina matu wa hum kuffar. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar. Ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Orang yang mati dalam keadaan orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Orang-orang ini ke atas mereka laknat Allah. Para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan mereka apa? Khalidina fiha, kekal dalamnya. Takkan keluar dah. Dia jadi orang kufur. Kadang dia kata orang tu berdosa, boleh ampun lagi. Tapi kalau dia kata kufur, tak boleh dah. Jadi sebab kita kata lafaz kufur, maksud fitnah dalam Quran, bukan maksud semestinya fitnah. Kan? Tapi orang kita ya, baca seronok kan? Macam ni ayat ni. Jadi ayat ini bermaksud dengan apa? Syirik. Bukannya maksud apa? Maksud zalim biasa. Zalim itu adalah syirik. Kerana jadi dikatakan apa? Dikatakan syirik. Dan maksud ini adalah syirik. Dan dia adalah sebesar-besar kezaliman. Mana zalim paling besar. Kerana apa? Seorang yang musyrik tadi mengiktikadkan ketuhanan kepada selain yang layak. Yang layaknya hanya pada Allah Ta'ala. Tapi dia letakkan ketuhanan daripada selain Allah Ta'ala. Dan dia kata apa? Sungguhnya syirik inilah zulmun azim. Itu tidak ada zalim yang lebih besar daripadanya. Dan dikatakan ke atas maksiat ini adalah kezaliman kerana ia adalah meletakkan kedudukan yang wajib ketaatan pada Allah, diletakkan apa? Keingkaran pada Allah. Mana Allah Ta'ala patut ditaati. Mana maksiat pun dikatakan juga apa? Kezaliman. Sepatutnya Allah Ta'ala ditaati. Tapi kita letakkan apa? Kemaksiatan, keingkaran. Maka itu dikira zalim juga. Tak sepatut tempatnya macam tu. Itu pengertian asal. Jadi tapi zalim ni juga datang dalam Quran Karim dengan maksud kurang, melemahkan. Contohnya Al-Baqarah ayat 57. Bila Allah nyatakan apa? Wa ma zalamuna. Mereka tak menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi diri mereka sendiri mereka zalimi. Maksud dia mereka tidak mengurangkan kuasa kami dengan sebab kufurnya mereka. Allah Ta'ala tak pernah lemah dengan sebab manusia ni jadi kafir, maksud dia. Tapi mereka sendiri melemahkan apa? Habuan mereka dari kebaikan. Bila orang tu dia kufur, dia ingkar, maka dia sebenarnya bukan melemahkan Allah, bukan mengurangkan kuasa Allah Ta'ala, tapi sebenarnya dia telah apa? Zalimi diri mereka sendiri dengan apa? Menyebabkan habuan kebaikan tidak lagi untuk dia. Dan syirik ni kepada Allah SWT, dia banyak kedudukan. Kena faham bukan satu tempat saja. Banyak orang dia ingat bahawa syirik tadi hanya berlaku dengan apabila seorang itu menyekutukan Allah Ta'ala dari segi masalah apa? Masalah penyembahan. Yang sembah patung, mana itu maksud dia syirik. Syirik ini berlaku dengan semua aspek. Maksud dia antaranya, bila kita kata tauhid kepada Allah Ta'ala ni, dari segi ketuhanan dia, juga penguasaannya. Mana bila Allah Ta'ala ni, dia pentadbir alam, sekalian alam. Dan dia juga adalah yang layak disembah. Okay. Kadang-kadang ada orang tu sembah hanya Allah Ta'ala. Tak sembah benda lain, berhala. Tapi dia minta tolong selain Allah Ta'ala. Itu masalah. Okay. Ataupun ada orang tu dia minta tolong pada Allah Ta'ala, tapi dia sembah yang lain. Pun salah. Pasal itu banyak tajuk ni macam orang musyrikin Mekah dahulu. Mereka sebenarnya percaya Allah Ta'ala tu Tuhan. Itu sebab mereka digelar musyrik. Takkan digelarkan musyrik pada orang tak menyekutukan Allah Ta'ala. Itu musyrik kan. Kadang banyak orang salah faham. Pasal diorang dari segi aspek inilah banyak kes zaman kita sekarang ni. Ada orang yang kadang-kadang dia suka besarkan tempat-tempat wali-wali dan sebagainya, kubur-kubur wali. Kita kata jangan buat syirik. Dia kata apa? Mana ada syirik? Dia kata kami hanya sembah Allah. Salah. Kita tak sembah patung tadi, atau berhala tadi, atau
nesan ataupun batu kubur-kubur tadi. Tapi masalah sekarang bila minta tolong pada benda berkenaan, itu juga syirik. Kerana Allah Ta'ala tidak layak untuk disekutukan dalam masalah apa? Minta tolong. Dalam Quran Karim kita isytiharkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So kadang-kadang kita sembah hanya Allah Ta'ala, minta tolong pada benda lain, tak boleh juga. Dan itu satu konsep. Satu konsep yang lain, bila orang tu dia berkongsi dengan Allah Ta'ala, dia masalah apa? Nama atau sifat. Contoh macam Allah Ta'ala letakkan untuk diri dia dan 3 ayat terakhir surah Jin. Allah Ta'ala kata apa? Alimul ghaib. Allah Ta'ala ni yang tahu perkara ghaib. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Dia tak buka perkara ghaib daripada siapa-siapa pun. Illa man irtada min rasul. Kecuali siapa yang diridoikan dengan rasul. Kerana rasul tadi, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasula. Kerana rasul tadi menyusuri depan dan belakang dia pengawal. So tak ada ilham datang pada dia daripada syaitan. So para rasul dibenarkan. Tapi bukan semua. Nabi pun tak kata aku tahu benda ghaib. Tapi ada manusia dia kata aku tahu benda ghaib. Orang tu sedang merampas, apa tahu? Cuba nak apa? Berkongsi dengan Allah Ta'ala dari segi masalah nama ataupun sifat. Tak boleh. Tak boleh. Syirik, itu syirik. Tapi orang kita tak faham. Dia kata, tapi tok guru kita ni kasyaf, hati dia bersih. Dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Kalau guru kita, yang kita suka tu, yang kita sayang sangat tu, yang serban dia besar, tebal dan sebagainya, dia kalau dia kata dia, buku tu besar. Cuba letak ke bawah, payah tu. Tengok jalan-jalan. Saya macam orang tolak sini, tolak sana. Saya pula distract. Distract saya pandang pula. Saya apa pasal buku tu? Kenapa buku tu? Okey. Dengar. Jadi kadang-kadang ada orang tu dia kata, dia salah faham. Dia kata macam, bila dia kata guru dia kasyaf, tahu benda gaib, kan? Dan dia apa? Kan dulu Arkam nyanyi apa? Hati bila sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Hati bila sudah bersih, pandangannya akan menembusi hijab. Itu diajarkan dulu kan ada dulu pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Dia lagu tu kan. Diajar itu doktrin. So umat Islam kita menyangka bahawa setelah kita berzikir banyak, solat banyak dan sebagainya, akan terbuka hijab. Kan? Maka kita nampak segala benda di alam Allah Ta'ala ni, semua hakikat dia. Tu nampak tu yang kita fikir apa? Nampak orang kepala babi lah, nampak orang kepala anjing lah. Kononnya itu realiti. Hakikat orang yang datang jumpa kita. Ini salah. Dalam Islam kita kata Allah Ta'ala pegang benda ghaib tadi hanya milik dia. Hatta Nabi sendiri pun kata, aku tak tahu tu benda ghaib. Jadi itu tak layak untuk siapa-siapa pakai. Kalau dia kata orang tu kata guru dia kasyaf dan sebagainya, maka orang tu tersalah. Kerana apa? Meletakkan orang guru dia tadi setara dengan apa kedudukan yang Nabi sendiri tak ada. Nabi pun tak ada benda berkenaan. Datang dia kata guru dia ada benda tersebut. Ni salah. So konsep ni kita kata, dan contoh lain macam mengubah hati. Contoh kalau orang tu kata bolak-balikkan hati. Sedangkan dalam hadis Nabi kata sesungguhnya hati-hati sekalian hamba ni adalah seperti hati yang satu di jari Rahman. Dia bolak-balik macam dia nak. Kan? Mana maksudnya Allah Ta'ala yang bolak-balikkan hati kita. Bila datang orang kata saya boleh hatikan hati anak awak. Apa benda dia ada masalah apa? Sikit masalah. Sebab apa? Sebab dan tajuk tadi tidak ada siapa ada hak. Faham? Ya. Ayat Quran. Ayat Quran surah Baqarah. Ayat apa? 191. Kita ada ambil itu tajuk ni. Dia sebenarnya konteks ayat tu tak ada kaitan pun dengan tajuk masalah fitnah tuduh orang benda cara tipu-tipu. Dia tajuk tadi berkaitan dengan tajuk masalah peperangan. Pasal waktu tu orang-orang musyrikin Mekah tak puas hati sebab orang Islam perangi mereka berdekatan dengan tanah haram. Kufur. Kufur nikmat. Tak, kufur yang tu kufur bukan kufur nikmat. Kufur tu kufur kafir. Bukan, kufur yang dalam surah tadi tu, fitnah asyad min al-qatl, kufur kafir. Kufur kafir. Bukan kufur nikmat. Kufur nikmat ni kalau contoh macam kita mendahaka mak bapak kita, kufur nikmat. Kufur nikmat tak keluar dari agama. Kufur nikmat tak keluarkan daripada Islam. Macam seorang wanita tak layan suami dengan betul, maka dia kufur nikmat. Pasal nikmat suami dia berikan banyak, tapi dia ingkar layanan yang baik pada suami dia. Itu dikira kufur juga. Oh, jangan suka hati cakap kufur. Mana boleh? Itu sebab kita belajar kufur bukan kufur. Macam kita belajar sekarang, zalim bukan zalim. Faham tak? Namanya kan kita belajar zalim bukan zalim. Ini tajuk dia. Yang tu kufur bukan kufur. Itu kita belajar dalam awal Sahih Muslim. Itu kita belajar berkenaan dengan bila orang tu melafazkan kepada saudara dia yang se-Islam, ya kafir, ya adu Allah,
Nabi kata faqad ba'a biha aduhuma. Maka kena lafaz tadi pada salah seorang. Kalau kena pada orang tu memang kafir, dia kafir sungguh. Tapi kalau dia kata bukan, dia patah balik pada orang ni dalam masalah apa? Dia mengingkari hak saudara dia, se-Islam. Itu maksud dia. Mana orang tu tidak dia telah Muslim, maka tak ada hak untuk dia keluarkan daripada hak tadi. Macam kisah Usama bin Zaid bila dia bunuh orang berkenaan. Maka perbuatan tadi kena kufur juga. Maksud dia mengingkari hak orang tersebut. Nabi kata, Nabi marah dia. Nabi kata, apa kau nak buat dengan la ilaha illallah pada hari akhirat nanti? Pasal dia, itu Nabi kata dengan dia, pasal orang tu telah Muslim, telah lafazkan hak. Pasal aku tak boleh bunuh mereka bila lafazkan la ilaha illallah. Sekarang kau bunuh dia, kenapa? Macam tu konsep dia. Jadi masalah dia mengingkari hak, maksud dia. Jelas? Okey. Apa tadi, siapa angkat tangan juga? Ustaz, saya ada dua soalan. Satu, macam mana kalau seorang yang katakan dia alim ulama yang masa tidur tu dia akan pergi ke tempat lain. Keduanya, macam mana kata sekarang tengah mengatakan kafir-kafir ini yang kalau kita ni apa kata Quran, tapi kita tak ikut kata pemerintah tu tak ikut Quran, satunya tentang hudud. Kemudian kita kata dia tu kita tak boleh berimamkan dengan orang yang macam ni sebab dia tak ikut Quran sebenarnya. Okay. Soalan pertama, berkenaan dengan orang alim ni kata tiap-tiap malam dia keluar. Bila kita kata pertama sekali, benda yang dia buat ni, dia kata dia keluar sendiri, roh dia dan sebagainya, dia dah bertentangan dengan hak Allah Ta'ala. Sebab anda tak kawal roh anda. Keluar atau masuk, anda tak kawal. Berdasar ayat Quran surah Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar ayat 42 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yatawaffal anfusa, yang mematikan, mewafatkan anfusa, jiwa. Jiwa ni jangan, saya dengar ada orang ustaz mengajar jiwa lain, roh lain. Ketika malaikat tu panggil orang tu keluar daripada badan, dia kata apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kan? Maksud dia panggil roh, nafs, kan? Nafs sama je, roh tu sama. Kalau kita belajar dalam hadis Nabi yang ditiup dalam badan manusia, roh time dia keluar ditarik oleh malaikat, roh time tiup balik masuk dalam pun roh. Nafs mana? Jangan bincanglah masalah tu. Dia falsafah masalah. Dalam ayat 42 surah Az-Zumar. Jadi Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan, mematikan anfusa, jiwa-jiwa ni, nyawa-nyawa ni, roh-roh ni, hina mautiha, ketika mati dia. Wallati lam tamut, dan juga dimatikan juga allati yang lam tamut, tidak mati, fi manamiha, dalam tidur dia. Maksudnya orang yang mati betul, siapa matikan? Allah. Dan yang tidur tu siapa yang ni? Roh dia? Allah juga. Fayumsikul lati qada alaih, Allah akan tahan mana-mana yang roh tadi, nyawa tadi yang ditentukan pada kematian, patut mati, dan Allah tahan. Wa yursilul ukhra, tak lepaskan yang lain, ila yang tak patut mati lagi, ila ajalim musamma, sehingga tempoh yang tertentu. Kan? Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sebenarnya dalam demikian ada tanda-tanda untuk kaum yang berfikir. Maksud dia dalam tajuk ni, bila orang terkata dia keluar, dia kawal roh di sini, ada masalah. Pasal yang kawal roh kita adalah Allah Ta'ala untuk masuk atau keluar dan sebagainya, bukan dia sendiri. Janganlah dia kata kok saya dah minta Allah Ta'ala izinkan, itu everything akan berlaku. Kok orang tu minta dengan Allah Ta'ala hidayah, dapat hidayah baru ke? Mana boleh macam tu? Dalam Islam, bila Al-Quran kata limitation, roh kita dikawal oleh Allah Ta'ala, dan situ. Maksud kita kawal mimpi kita, soalan. Ada orang kawal mimpi dia? Saya nak mimpi apa? Kawan kita ajar. Nak kawal jumpa Rasulullah, selawat sekian-sekian banyak kali. Siapa boleh kawal mimpi dia? Pasal roh kita dia keluar tadi, bukan kita kawal. Nak nampak apa dalam mimpi tadi, bukan kita kawal. Mungkin dari Allah, mungkin dari syaitan, mungkin kesibukan harian kita. So siapa boleh mengatakan saya keluar tempat sekian, jalan sekian, nampak sekian? Siapa kita? Kita melebihi Nabi ke? Nabi pun sendiri tak pernah mengatakannya tu. Kan? Maksud dia sekarang ni kita ni siapa? Yang kononnya hati bersih sangat sampai apa? Boleh keluarkan roh suka hati. Jalan ke sana, jalan ke sini. Siapa kita? Kan kita ni tak sampai tahap para sahabat pun. Para sahabat tak sampai. Bukan? Ulama-ulama seperti Imam Syafi'i pun kita tak sampai lagi. Imam Nawawi kita tak sampai lagi. Kita siapa? Jadi yang datang tu kadang-kadang bercerita kononnya keluar. Memang tak pakai. Okey? Kedua, berkenaan dengan tajuk apa tadi, pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Dalam perkara ni para ulama dah bahaskan. Dia kata kalau sekiranya mereka jahil, dan problem kita sekarang ni masalah apa tau, ada orang-orang yang bernama di atas nama agama mengatakan tak mengapa.
belum tentu lagi, tak wajib lagi. Macam Asura Jabat dan sebagainya, kata tak wajib, tak sekian. Jadi benda-benda ni influence yang mempengaruhi orang seseorang itu, yang menyebabkan kita lafaz pada kufur. Pasal kufur nak mengkafirkan orang ada syarat. Antara syarat dia kena tahu apa yang dia cakap tu salah. Dia kena tahu benda dia cakap tu salah. Dia kena tahu. Kalau dia cakap dengan keadaan jahil, kita ajar dia, tanya kenapa dia cakap. Bukan kita terus datang ambil pedang, pangkah kepala dia. Salah. Pasal kita tanya dulu kenapa cakap. Soalan, kenapa cakap? Pasal dia ada penasihat. Ni problem sekarang ni, penasihat tadi yang akan pegang jawatan. Tapi kita dan Islam, pasal apa tahu? Tidak ada bangau-bangau. Faham tak? Bangau-bangau saya kenapa sekian. Tapi dalam masa sama, influence persekitaran dan sebagainya. Benda tu memang peranan. Seorang tu nak dikafirkan dengan kufur, yang keluar Islam ni, kena syarat-syarat dia. Antaranya dia kena tahu. Kemudian kena zahir, bukan sesembunyi. Kemudian bukan takwilan. Dia kata bukan, maksud saya bukan macam tu. Saya masukkan satu lagi. Pengertian saya macam ni. Jadi bila sebut macam tu masalah dia, dan ada masalah. Dia kita tak, pengkafiran tadi tidak akan keluar. Itu sebab kafirkan orang bukan mudah-mudah macam tu. Kita tak dikeluarkan orang daripada Islam selama mana dia mengaku Islam. Kecuali dia isytiharkan dia keluar Islam. Kalau dia kata saya tak keluar Islam lagi. Yang saya cakap ni adalah dia kata saya tak maksudkan itu pun. Dan kita tak ada hak untuk kata jangan. Faham tak? Macam yang berlaku pada Usama bin Zaid. Kan lelaki itu lafazkan la ilaha illallah ketika dia angkat pedang. Kalau ikut logiknya, memang dia pancung lelaki berkenaan, tak salah. Sebab lelaki tersebut hanya melafazkan la ilaha illallah, nampak pedang dah atas kepala. Ikut logik kita. Tapi dari segi Islam, tak. Pasal Nabi tak benarkan dia bunuh. Lepas lafazkan la ilaha illallah, Nabi kata, engkau pada macam Nabi kata pada satu hadis yang lain, Nabi kata kalau kau bunuh orang berkenaan, engkau seperti kedudukan dia sebelum dia masuk Islam, dan dia seperti kedudukan kau sebelum kau bunuh dia. Maksudnya segi hak kamu dan hak dia terbalik. Pasal dia ketika waktu berkenaan telah lafazkan haram darah dia. Faham tak? So konsep kena faham. So melafazkan kufur tadi pada seorang dan tindakan itu diambil pada orang berkenaan, ini benda tadi bukan benda mudah. Kalau satu-satu cabang daripada Islam yang tak dilaksanakan, kena soalan kenapa? Adakah tekanan daripada barat? Adakah benda itu bimbangkan rakyat dia akan kebuluh dan sebagainya? Macam jadi kes berkenaan tanah Arab. Bila banyak orang tengokkan berkenaan tanah Arab, orang kata apa salah kerajaan Arab ni kaya tapi tak buat benda macam ni, tak lawan Israel dan sebagainya. Diorang hantar bantuan lebih banyak daripada siapa? Kita hantar Gaza tu sikit je. Macam tu je besar dia. Diorang hantar lagi banyak. Tapi tak boleh buat secara rasmi sebab kalau dia buat tadi, mula kes. Pasal diorang tanah Arab ni antaranya, yang paling besar masalah diorang adalah makanan harian diorang. Gandum dan sebagainya diorang tak tanam sendiri. Dan kita tahu bahawa di dunia ni monopoli gandum ni, duduk kat Australia ke duduk mana sekalipun, semua sekali chop US. Tahu tak? Kan, tanam kat Brazil ke tanam kat mana sekalipun, gandum tu chop apa? Chop US. So, jadi benda tu kena jagalah. Dia fikir masalah. Kalau aku lawan sekarang macam dengan keadaan macam ni, rakyat aku mati. Siapa lagi kita teruk? Kita kena tahu bahawa mengingkari kemungkaran, antara syarat dia yang keempat adalah apa? Jangan mengingkari kemungkaran tadi bawa kepada apa? Kemungkaran lebih besar. Kita jangan berjaya menunjukkan kita gagah kuat, tapi benda tu lepas menyebabkan semua rakyat kita mati. So konsep ini kena jaga. Jangan kita terjah sesuka hati. Mana dia salah betul, tapi ketahuilah bahawa setelah pinjaman di bank dunia dibuat kepada negara-negara Asia Tenggara ni, semua negara berkenaan tak ada hak untuk tentukan hala tuju negara dia secara total. Mungkin 70% saja, 30% lagi dipegang oleh Bank Dunia. Itu sebab saya ingat tak tahun bila Indonesia ambil IMF kan. Diorang yang menang adalah partai Islam. Menang tu semua partai Islam. Yang naik ambil take over kerajaan gitu tu partai Islam. Tapi lepas tu dalam 2 tahun lepas tu, setahun lepas tu keluarkan majalah Playboy versi Indonesia. Kalau kita tanya balik, negara dia tu, pemimpin tu jahil, bodoh ke tak tahu ke benda tu haram? Tapi kenapa dia tak boleh buat? Pasal hutang yang dia ambil tadi. So kena faham benda tersebut. Kalau nak buat, hutang kena habis dulu. Itu satu benda akan kontradik banyak benda. Banyak benda akan bertentangan. Bila kau hutang nak dibayar, kalau kita kena buat macam Korea 10 tahun tak boleh buat ada projek mega tau. Itu benda tu kena kesanggupan lah, siapa sanggup? Kan rakyat ni kadang-kadang bila cocok sikit buat tak ada pembangunan tu kan menggelupur. Apa pasal tak ada jalan baru? Kan? Contoh betul tak? Itu benda tu kadang-kadang fahamlah konsep ni tadi. Secara asasnya mengkafirkan seseorang bukan mudah. Bukan just dia tinggalkan satu benda kita terus kafir. Hatta macam Imam Syafi'i rahimahullah, dia tak keluarkan orang tu daripada Islam dengan hanya orang tu tinggalkan solat. Maka ditanya suruh panggil, tapi dia bunuh lah. Orang tu akan dibunuh. Cuma masalah dia akan panggil orang tu suruh bertaubat dan sebagainya. Kemudian tak nak suruh solat, tak nak juga, dan bunuh. Pasal dia akan menyebabkan penyakit pada orang lain. Orang lain kata, oh dia tinggal solat, kerajaan tak boleh buat apa, dan orang lain pun tinggal solat juga. So benda tadi masalah penjagaan negara. So konsep macam masalah orang tu tinggalkan, tak laksanakan hudud. Kan? Benda tersebut kerana apa? Kerana dia banyak benda, banyak jawapan.
Pasal kita merdeka dengan cara apa perjanjian yang kita ada, apa dalam perlembagaan kita dan sebagainya. Benda tu semua berperanan. Bukan mudah-mudah. Bukan mudah-mudah. Jadi secara asasnya kena bincang balik. Mana orang nak kafirkan siapa, jaga-jaga. So, kita bukan berada pada orang berkenaan punya kedudukan. Faham? Memang betul salah. Kalau kita tak tahu niat dia. Kalau dia ni memang tali barut daripada syarikat ke tali barut daripada return ke, kita tak tahu. Yang tak nak laksanakan ni. Adakah kalau dia tali barut dah. Kalau bukan tali barut, kita tak belah jantung dia. Kita nak kafirkan dia, kita tahu apa dalam hati dia. Mungkin macam kerajaan Saud, tanah Arab dahulu, kan macam kita kata sekarang, keluarkan statement dan sebagainya macam tak contradict dengan US. Sebab ni tadi makanan tadi nak cari mana? Dia sekat je benda berkenaan, habis ke bulu rakyat. So nak buat apa? Tak nak kata macam tak apalah besar payah. Gitu calculation kita. Calculation dari tajuk lain macam mana? Kita kena faham masalah ni. Macam Iraq dahulu ketika disekat dengan apa? Dengan apa sanction kan. 1 juta rakyat dia mati, kanak-kanak dia mati dengan penyakit dan sebagainya. 1 juta. Dan gandum memang dia tak tanam dan sebagainya. So macam mana nak dapat makanan? So benda macam ni kena jaga juga. Jangan kita pandang satu aspek, lupa aspek yang lain. So kemudian kita kata bukan kita nak tabrir, mana boleh patut jangan laksanakan Islam, tapi kena tahu solution dia tadi. Bincang dan sebagainya, kena tahu betul-betul sebab apa. Bukan main terjah je kafir. Nak lepas mudah, tapi nak tahu sebab syarat-syarat dia payah. Melafazkan kafir tadi lepas je mudah je. Tapi nak tahu syarat-syarat dia tadi kena pada orang tu ke tidak, kena panggil dia datang depan. Soal dia, tanya dia, kenapa cakap? Kenapa tak buat? Kenapa sekian? Bukannya macam kita cara kita sekarang ni. Kejahilan di antara perkara yang bukannya kita tak alasan, tapi menyebabkan tak boleh kita nak mengkafirkan orang tu. Jelas? Yang zaman kita sekarang ni, macam Marun tanya saya kata apa? Kalau ni kata itu yang orang nak cakap berkenaan hudud, solat pun ada orang tinggalkan. Berapa ramai yang setengah solat? Dengan selambanya, yang kita kata asas tiang agama yang pertama. Hudud dulu apa? Sebelum hudud tadi masalah kekeluargaan, cerai berai dan sebagainya, itu kena laksana dulu. Masalah kafalah, siapa tanggung siapa, kena laksana dulu. Sebab potong tangan orang. Kita kena laksanakan. Tapi tajuk pertama tadi apa? Contoh solat. Kan saya tu nak cerita dulu, saya pergi ikut yang perarakan peraktai pergi perjalanan hari kebangsaan tahun 2005 tu. Ikut tengah tinggi silat. Lepas 3 biji bas tak sembahyang subuh. Saya tegur dia orang kan, saya tegur ketua penerangan silat tu waktu lepas daripada perarakan tu. Saya tanya dengan dia, saya kata, "Bang, saya bukan ustaz." Memang saya bukan ustaz waktu takkan nak mengaku ustaz. Saya kata saya bukan ustaz, tapi tadi kami daripada Shah Alam pukul 5 lebih bergerak, kami sampai di Putrajaya pukul 7. 3 biji bas tak semayang. Kalau dia kata tu awal-awal kita ajarkan semayang dan kenderaan, tapi semua tak semayang. Turun bas saya tanya dengan yang ketua dalam bas tu, "Bang, kita nak semayang kat mana ni?" Tak tahu. Dan jalan pun tak tahu je. Lepas daripada tu saya jumpa dengan ketua penerangan, saya kata dengan dia, "Apa jadi ni?" Macam ni lah, saya kata kalau boleh lain kali, tadi ada isytihar, iklan, okey 5 minit berhenti, siapa nak rokok silakan. Kenapa tak sebut berhenti 5 minit, siapa nak solat silakan? Kan? Tak, saya kata itu. Kau tahu dia kata apa? Dia kata, dia marah saya. Dia kata, "Awak ingat saya ke nak buat benda ni? Berapa juta manusia ada hari ni?" Dia kata. Kita suruh datang awal dan sebagainya. Dia marah. Hati kan? Dia tinggi orang dia. Ada sekeris. Ada keris kat pinggang dia kan. Tapi kalau cabut saya pukul. Dia tarik saya pukul. Saya kata, tapi saya tarik dia ke tepi. Saya tak seimbang dengan orang ramai. Dia seimbang saya berdua je. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, "Ingat saya ke nak benda ni?" Saya kata, "Bukan bang, saya cuma cakap." Abangnya marah saya kata. Dia kata, Dia kata apa? Dia kata 365 hari untuk Allah Ta'ala, 1 hari untuk negara, apa salahnya? Akan haram nak sebut berkenaan hudud. Orang macam ni ada wujud tengah-tengah masyarakat. Apa poin dia? Kan kita marah tentang hudud, solat tak buat lagi. Macam mana? Kan hudud tu satu bahagian. Yang solat ni macam mana? Solat ni dulu yang tak dijaga. Pasal apa? Tajuk peribadi, hak peribadi. Laksanakan, tuntut daripada negara kerajaan. Lu buat kes tajuk siapa tak solat sebat. Laksanakan ni dulu. Solat tak jaga macam mana? Kerajaan kena berhak bertanggungjawab untuk jaga antara benda paling besar solat. Kalau Abu Bakar serang kampung, perangi orang-orang tak bayar zakat, orang tak solat, apa cerita dia? Contoh mudahlah. Belum cerita berkenaan ni. Cerita ni dulu. Kita nak cakap kafir pada orang yang tak tahu solat wajib ke tidak. Dan tak semayang sebab apa? Sebab lantai tu kotor, dia kata. Jalan raya tak tahu. Pasal tak tahu jalan raya tu boleh semayang. Dengan sebab tu berapa puluh orang, kalau ada berkenaan juta orang tak semayang. Just because of nak lintas depan agung. Apa cerita dia? Kalau kita nak fikir buat hudud apa bendanya, ini pun tak lepas. Buat solat wajib tak lepas lagi.
Bukan solat sunat, solat fardu. Jadi nak lafazkan kufur kepada orang yang tak laksanakan, sikit ni lah, sikit buang masa bagi saya. Buang masa. Sebab apa? Sebab yang ini lagi besar. Yang solat ni tinggal. Apa lagi tinggal? Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi kata, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jaga solat, jaga solat. Jaga solat orang yang bawah tanggungan kamu. Antaranya. Dan Nabi antara sebelum wafat baginda, Nabi intai keluar kan. Nabi senyum bila tengok Abu Bakar menjadi imam orang ramai solat bersama Umar. Mana itu benda terakhir yang Nabi senyum. Tengok dunia ni. Jadi apa benda lain lagi yang ini tak dapat laksanakan? Boleh kata 365 hari untuk apa, untuk negara, untuk Allah, 1 hari untuk negara. Kan, apa cerita dia? Kalau kita perhatikan ni, apa cerita sebenar? Kan, memang anak saudara saya ada sekalian tu, dia kata ni bila orang bebel kan, dia bising sekian, dia kata, ni awak ikut mana? Dia kata, saya kata dah ikut untung. Dia kata, Man, jangan bagi budak ni ikut lagi program kita. Marah saya pergi tu pasal dapat uniform je. Habis pas saya bagi kan. Uniform dapat capal baru, dapat uniform saya jalan lah, apa masalah dia. Kan? Uniform RM70 mahal jugalah. Jadi itu je cerita dia. Akak bayang tak? Mana nak lafazkan sebut itu tu tak jalan lagi. Tak valid. Nak lafazkan untuk masalah hudud, solat tak lepas lagi. Apa benda lain? Apa benda lain? Yang tak semayang kerana tak mandi wajib. Berapa ramai? Tak reti mandi wajib. Mak abah tak ajar. Lepas tak pergi sekolah agama, ponteng. Last sekali mandi wajib tak reti. Tak semayang langsung sampai kenapa? Sebab tak reti mandi wajib. Orang IJN kata, kawan saya kat IJN cerita, ada yang umur sampai 50-an. Jumpa dia orang, tanya nak mandi wajib, perempuan. Bayangkan, ini nak bincang berkenaan dengan hudud. Bangsa ni kita nak laksanakan hudud di tengah dia. Hei, kan, silap nanti kan semua angkat parang lawan kita. Yang kena jaga-jaga, bab ni kena perhatikan. Kerana iman tidak ada, iman tidak betul, maka masalah yang lain tak boleh dilaksanakan. Sekaum tu tak layak menerima apa khilafah sebenarnya. Nak khilafah, syarat dia kena ada. Antaranya ketaatan yang besar kena dilaksanakan. Solat masih lagi goyang, macam ni lain. Dan yang kita kata lepas kita pegang jawatan kita akan tukar, itu bukan syarat dia. Bukan syarat dia macam tu. Mana kalau nak tukar dari sekarang boleh tukar. Pasal untuk solat tadi, pelaksanaan solat, tuntutan untuk laksanakan larangan orang tak solat dan sebagainya boleh dibuat. Dia tanah haram dan sebagainya, orang jaga. Kan bila orang ada makan kan, sibuk lipat tepi jalan, isap Solat, dia solat. Kita ada orang boleh cakap yang tu. Dia kata jangan cakap solat, itu hak peribadi, dia kata. Ini persepsi ni tak tukar lagi. Faham tak? So konsep tu tanya lagi dah. Tak valid lagi. Belum valid lagi. For me, bagi saya tak valid lagi untuk dibincangkan. Mana orang jahil, tak tahu benda, kita nak bincang berkenaan dengan masalah benda paling besar. Ya. Yeah. Apa? Ya. Iya. Betul? Iya, tahu, betul? Kalau minus the hudud tu jadikan negara Islam, sekarang tak ada buat. Benda tu pasal sekarang ni kena buat kerja. Kalau anda kata perbincangan kita hanya berkenaan dengan tajuk tersebut, tak bincang berkenaan kewajipan solat, tak boleh nak laksanakan lagi, nak bincang apa? Masalahnya diorang buat kerja cara diorang, kita sekarang buat kerja cara kita. Semua buat kerja lah. Janganlah kita buat kerja kita, dia buat kerja dia. Dia buat masuk aliran politik, kita masuk aliran lain, pengajaran, pembelajaran. Dan kita buat macam tu. Jangan kita persoalkan diorang. Allah Ta'ala tanya kita. Tapi perempuan masalah tak ada masalah, laki je kena. Kan perempuan tak ada tanya benda ni, lelaki dia tanya. Tu dia bimbang. Dia bimbang macam kami tak hafal Quran lagi ni, macam mana nak bertakwah ni. Tak bimbang, perempuan tak kena. Yang kena lelaki. Tahu? Okey. Baik, faham Jadi dalam hadis ini ada menunjukkan bahawa nakirah pada siyaq nafi. Mana maksud dia dalam isu imanahum bizulmin. Zulmin tadi dia nakirah bukan makrifah. Maksud nakirah ni maksud dia indefinite. Indefinite maksud dia dengan kezaliman, maknanya any zalim. Dan kerana para sahabat memahami daripada itu umum zalim, semua zalim. Dan bahkan mereka letakkan zalim tadi pada apa? Dosa. Pada dosa, direct pada dosa. Dan Nabi memperakui benda berkenaan dan menjelaskan untuk mereka kehendak zalim tadi khusus, bukannya umum. Dan ayat ini juga dalil bahawa boleh dilafazkan lafaz yang umum tapi dikendaki dengannya maksud yang khusus. The meaning is actually zalim tadi merangkumi ke semua benda, tapi yang dalam ayat ini is actually khas untuk apa? Zalim yang berbentuk dengan bentuk apa? Kesyirikan sahaja. Faham?
Tapi tetaplah buat dosa lain tak boleh. Jangan kita macam, oh ini syirik je, tapi tak apalah kot aku sepak orang. Tak boleh juga. Kan maksud dia faham macam tu. Faham dia maksud dia, ini ayat ini menyatakan bahawa iman manusia ni kalau ada dosa tu masih lagi boleh diampunkan. Tapi kalau anda kata kalau dicampurkan iman dia dengan kezaliman, itu syirik dan tak ada lagi keampunan. Dia kena bersihkan kesyirikan dahulu baru bersih. Adapun kalau orang tu muslim, mukmin, berdosa, asi, dia boleh diampunkan lagi di akhirat nanti. Allah Taala boleh beri keampunan. Dan bahkan kita lihat bila orang mati kita doakan keampunan dan sebagainya. Itu matlamat dia. Sebab orang tu mungkin ahli neraka tapi didoakan oleh semua orang. 40 orang, 100 orang doakan dia kebaikan. Semua sincere, bukan kerana terpaksa, bukan kerana tak tahu kenapa. Nescaya benda akan diampunkan oleh Allah Taala. Jadi keampunan tu yang kita kejar. Atau orang tu apa berbuat maksiat banyak pun Allah Taala boleh ampunkan. Cuma masalah syirik tadi tak boleh. Syirik tadi takkan lepas. Faham? Jelas? Okey. Baik, sambung bab 41. Hadis satu je, bab 41. Tadi 40 tu satu hadis je. Ya, saya. Yang bercerita ni ustaz ni apa, kita kaya dah dapat kaya duit dengan ustaz dia orang tu. Dia macam ni. Cerita berkenaan dengan cerita ni kak. Orang semua cerita. Dengar bercerita berkenaan dengan cerita semua ni cerita. Kan? Sedangkan Nabi kata ustaz tu Nabi. Ustaz tu Nabi. Quran, sunnah, ijma', qiyas, betul ustaz tu. Kak, kita dalam Islam ni kak. Itu sebab kenapa kita ada Tunggu. Kita kena ada manhaj. Dalam Islam kena ada manhaj, ada tata cara, kita ada disiplin. Disiplin kita adalah semua manusia boleh salah boleh betul. Saya boleh salah boleh betul. Akak boleh salah boleh betul. Tak kira orang tu. Except Nabi. Ada dan Nabi SAW, maka dia tak boleh kira. Bahkan kita kata dalam perkara ni, kita kata boleh tolak, boleh terima. Cerita dia tadi tak betul, tak salah. Kita tak diwajibkan kita ikut dia pun. Tak, dia sekarang ni ustaz tu tadi. Dia ustaz. Dia masalah dia tanggung Allah Ta'ala. Lantakkan dia. Tapi kecuali akak kenal dia rapat dengan akak ke, akak kena sihatkan. Ustaz yang buat macam ni tak senonoh kata. Cakap macam tu. Tapi masalah asasnya, akak tak ada tanggungjawab ke pun. Masalah. Untuk wanita tak ada masalah. So pening kepala lah. Ustaz ke siapa ke, lantakkan lah. Tak peduli kan. Tak peduli kan. Mengarut je. Kan buang masa. Kita pasal benda macam ni buang masa. Tak ada kaitan kita pun. Pasal kadang kata ada orang tu dia tak nak dekat kepada Allah Ta'ala dengan cara Nabi SAW. Nak buat cara dia, cara Hindu ke, cara sekian ke, cara Buddha ke. Lantakkan lah. Tapi kadang kata dia seorang yang kita kata apa nak belajar, kita terangkan. Tak nak belajar nak macam mana? Awal-awal kita terangkan dia kata Wahabi, dari dia. Baik. Bab 41, bab 41 Bab ke-41. Fi qawlihi azza wa jalla, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhir surah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ila akhir surah. Mengenai firman-Nya azza wa jalla, itu lillah, milik Allah, ma fis samawati, apa di langit, wa ma fil ardi, di bumi, ila akhir surah, hingga akhir surah. Hadis ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala lamma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzimu man yasha, sampai habis ila ayat al-ayah. Al-Baqarah 24, Al-Baqarah 284. Qala fashtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fashtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma baraku ala rukab. Faqalu ay Rasulullah, kullifna min al-a'mali ma nutiq. As-salah was-siyam wal-jihad was-sadaqah.
wal jihad was sadaqah. Qala wa qad unzila 'alaika hadhihi al-ayah wa qad unzila 'alaika hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir falamma iqtara'aha al-qawmu wa dhallat biha alsinatuhum anzalallahu fi ithriha amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah 285. falamma fa'alu dhalika nasakhaha Allah ta'ala fa'anzalallahu azza wa jalla la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana qala Rasulullah sallam na'am rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina qala Rasulullah sallam na'am rabbana wa la tahmil alaina wa la tuhammilna ma la taqata lana bih qala na'am wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Baqarah 286. Qala Rasulullah na'am. Hadis 100. Wa anhu an Abu Hurairah anhu qala Rasulullah SAW inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam bihi ini atas sulit. Baik, bab mengenaan firman Allah Azza wa Jalla, bab fi qaulihi Azza wa Jalla, bab berkenaan firman Allah Azza wa Jalla, lillah milik Allah ma fis samawati wa ma fil ard ila akhir surah, sehingga akhir surah Al-Baqarah. Hadis 9 an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma unzilat ala Rasulillah apabila turun kepada Rasulullah SAW, lillahi ma fis samawati wa fil ard. Okey, lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Okey, ma yang disebut dalam ayat berkenaan, okey, yang di awal ayat berkenaan dengan mana allazi, milik Allah Taala, apa yang dia, maksud dia isim mausul lah. Okey, ma ni actually boleh dalam bahasa Arab boleh jadi kadang-kadang ma nafi, maksud dia tidak. Ma adri,
I don't know. Lastu adri boleh juga. Okay, ma adri. Ma ana biqari'in. Aku tidak boleh membaca. Okey, itu ma boleh nafi. Ma boleh maksud allazi. Allazi maksud dia yang lah. Apa yang. Dan ma juga boleh maksud dengan soalan, apa? Ma ismuka. Kan? So, jadi ma boleh tiga Either dia nafi atau istifham atau mausul. Dan ma yang dalam ayat ni adalah apa yang maksud dia mausul, allazi. Dan dia merangkumi bagi sesiapa yang tak kira berakal atau tak berakal, batu ke kayu ke dan sebagainya, semua milik Allah Taala. Allah Taala isytiharkan kat sini dia di sini adalah umum, tidak dikhususkan padanya sebagai bentuk. Kerana semua benda, setiap apa yang di langit dan di bumi dan apa padanya adalah, dan apa di antaranya adalah ciptaan Allah Taala dan dimiliki oleh Allah Taala. So tak ada siapa yang terlepas daripada pemilikan Allah Taala. So jadi bila milik Allah, dia boleh buat apa saja, tu maksud dia. Tu maksud Allah Taala isytiharkan kat situ. Okey. Dan ini hanyalah dan ini yang berjalan dengan apa yang di sisi mazhab ahli haq dan juga apa orang yang memastikan dari masalah pendalilan. Okey. Kerana apa di langit dan di bumi ni semua sekali milik Allah Taala. Okey. Milik Allah Taala. Maksudnya apa saja tak kira langit atau bumi. Maka di situ maksud yang dimasukkan bila dikatakan Allah Taala di langit sebagainya, itu benda tak ada masalah. Jadi masalah pendalilan dan konsep dia kata dan masukkan di mana saja. Dan bila disebut ainallah di fis sama, kita jangan pula salah faham bahawa maksud dia kita nak kena takwilkan. Mana kalau langit tu milik Allah Taala, so jadi Allah Taala tak boleh berada di situ. Kita itu masalah kita dalam konsep manusia ni. Bila dia kata contohnya macam langit dan bumi milik Allah, apa saja di sana, so Allah Taala tak boleh associate, contoh macam kita kata langit di langit dan sebagainya, benda tadi kita kata salah. Pasal Allah Taala boleh menceritakan tentang diri apa saja dia nak. Kita tak boleh pakai akal untuk menentukan masalah Allah Taala di mana dan sebagainya. Pasal Allah Taala kata Ar-Rahman 'arsy istawa, terima macam tu je. Kalau dikatakan langit itu tujuh, langit itu tujuh. Dikatakan Baitul Ma'mur dekat atas tu, Baitul Ma'mur dekat atas tu. Sidratul Muntaha Nabi kata nampak macam tu juga. So jadi jangan kita cuba untuk menafikan kerana pakai akal. Okay, tak perlu kita nak gunakan. Dan diorang sebagai salaf letakkan dia tak zahir dia bahkan dia tak perlu takwilkan. Itu yang kita kata sepatutnya. Jadi as-salaf semuanya menjauhi pentakwilan yang kita kata milik Allah Taala apa saja langit, tapi jangan kita keluarkan pula. Kita kata Allah Taala tak boleh berada di langit dan bumi. Pasal bila perempuan, seorang wanita yang zaman dahulu ditanya oleh Rasulullah SAW, ainallah, dia kata fis sama. Stop situ. Tapi jangan kita macam fis sama tu macam mana? Macam mana saya salah? Tapi jawapan dia betul. Pasal Nabi kata dia beriman dengan lafaz berkenaan. Tapi orang kita yang banyak belajar tasawuf dan sebagainya, dia tak boleh terima benda tersebut. Dan bahkan mereka cuba untuk apply bahawa Allah Taala di mana-mana. Tu masalah pasal apa? Pasal diorang ni, pasal sebahagian kumpulan ni tadi ada fahaman wahidatul wujud. Maksudnya dia kata Allah Taala di sini. Dia kata macam tu. Pasal dia kata kan Nur Muhammad kan? Pernah dengar kan? Okey, so dia kata alam ni Nur Muhammad. So jadi Nur Muhammad, so Allah Taala ada kat mana-mana lah. Tu ayat sebenar yang diorang nak, tapi diorang tak lafazkan. Sebab apa? Kalau sebut nanti orang kata haram. Tapi dia tak sebut, dia gunakan kaedah tadi. So, jadi kita kata dari segi asasnya itu yang maksudkan ma. Apa saja apa saja di langit dan bumi milik Allah Taala. Dan kita kata tak perlu kita nak kata benda tadi Allah Taala terkeluar daripadanya. Kalau dia kata milik dia. Tapi dia kata dia ceritakan bahawa dia di arash, dia di arash lah. Stop situ. Jangan kita kata tak adalah Allah Taala tidak di arash. Dia kata Ar-Rahman 'arsy istawa, kita stop situ. Itu cara kita dengan muamalah dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Tak perlu kita takwilkan. Tak perlu kita datangkan dengan fahaman, kononnya akal kita boleh terima, logik, then only kita accept. So macam saya terang dulu kan, ingat tak? Kes sayap. Ingat sayap? Sayap malaikat. Kan saya kata malaikat sayap 2, sayap 3, kan? As long as faham kan? Sayap faham, bilangan faham. Banyak orang dia kata benda ni kena logik. Tak, tunggu dulu. Kadang-kadang benda tu logik. Anda faham pengertian, tapi anda tak boleh nak gambarkan. Faham maksud tapi tak gambarkan. Contoh dia macam malaikat. Bila Allah sebut dalam Quran surah Fatir ayat pertama, Allah Taala kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan juga bumi. Yang malaikat, yang Allah Taala kata ja'ilil malaikati rusula, dan dia Allah Taala ni menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan untuk kita, untuk manusia ni. Untuk apa? Hujan, untuk roh, untuk apa? Cabut nyawa, untuk rezeki, untuk apa lagi? Untuk wahyu. Kan semua para malaikat adalah utusan. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba', yang punya sayap 2, boleh bayar 2 sayap. Saya sebut malaikat 2 sayap. Ada masalah? Faham sayap, faham ni. Okay. Wa thulath 3 pasang. Boleh? Okay. Wa ruba' 4 pasang. Boleh?
Boleh. Nampak lagi, nampak. Quran Allah Ta'ala kata yazidu fil khalqi, surah Fatir ayat pertama. Yazidu fil khalqi, dia Allah Ta'ala tambah pada ciptaan dia ma yasha, apa dia kendaki. Dia boleh tambah lebih. Contoh dalam hadis Nabi kata apa? Aku lihat Jibril atas rupanya yang siap, yang asal, rupanya asal, lahu situmi ajanah, dia 600 sayap. Okey. Okey, bayang sekarang. Faham tak? Maksud faham kan? Maksud faham. 600 faham? Faham. Bilangan. Sayap faham? Faham. Tapi 600 sayap pasal satu badan. Kejam cilik tak nampak-nampak. Dah tak ya. Macam tu keadaan masalah bila kita sebut tentang Allah Ta'ala. Bila Allah kata Ar-Rahman Istawa, jangan kita jangan bayangkan, pasal kita tak akan sampai, akal kita tak sampai. Tapi dia kata macam tu dan terima macam tu. Itu hak dia. Bukan kita pula nak menafikan atas dasar kemudian bersihkan Allah Ta'ala daripada sifat makhluk. Itu bukan kerja kita. Kita pula lebih over kita pula. Allah Ta'ala tak boleh support makhluk, dia kata. Dia pula pandai-pandai. So apa Allah Ta'ala kata pada diri dia, itu hak dia. Faham? Kita terima, beriman dengan dia dan stop situ. Jangan kita cuba apply untuk takwilkan. Faham? Okey, baik. Dan kata apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan kalau kamu semua apa? Zahirkan ma fi anfusikum, apa dalam diri kamu, au tukhfu, atau kamu sembunyikan, ya, yuhasibkum bihillah. Okey? Dia akan kira kamu di atasnya. Yuhasibkum, atau kira kamu dengannya oleh Allah Ta'ala. Akan dikira kamu dengannya oleh Allah Ta'ala. Maksud dia, dan ma dekat sini juga, maksud dia umum juga. Apa yang okey, maksud dia semua benda yang berlaku dalam hati manusia daripada lintasan zasad, okey, yang apa yang tidak mampu untuk ditolak, dan apa yang tidak termampu, apa yang mampu untuk ditolak, kan, lintasan yang mampu untuk kita jauhi, atau yang tak mampu untuk dijauhi, semua sekali. Pasal kita ada dua, kadang-kadang lintasan hati kita dah nyampah orang, kan kita fikir apa pasal dia buat ini, kan kita boleh elak dengan tidak memikirkan dia. Dia lintas macam Assalamualaikum, salam, dia fikir baik je. Boleh juga mengelakkan daripada buruk sangka. Kita bercakap-cakap baik sangka dengan orang. Tapi ada juga kadang tak ada kita niatkan pun terlintas juga. Bagi salam dekat orang tak bagi salam, tak senyum balik kat kita. Dalam hati kita kata apa? Sombong. Laju je, kan? Laju je, tak ada apa benda. Entah orang tu tadi sakit kat jam ke, entah sakit perut ke. Kalau dia jawab je terkeluar semua sekali. Kan? So masalah lah, dia tak jawab lah, dia tahan, kan? Tengah serius menahan apa, kan, kita tak tahu apa sebab. Entah dia gaduh dengan laki dia ke, terlakuk gaduh dengan bini dia ke, entah tak tahu, macam-macam, many things actually. Kalau untuk orang tu baik sangka dengan seorang yang lain mudah sangat, tapi untuk buruk sangka ni mudah, payah sebenarnya. Tapi kita kata mudah sebenarnya. Kalau kita nak baik sangka mudah, kita nak baik buruk sangka pun mudah jugalah, tapi lagi mudah, kan, tak fikir langsung. Tapi kalau fikir kita kan ni. Jadi maksud dia apa sahaja lintasan hati. Kadang-kadang kita kata orang ni entah makan duit haram, entah semua sekali. Bahkan kadang-kadang sebahagian tu kadang tengok bini orang, tengok lelaki orang dan sebagainya. Lintasan hati datang kata macam dibanding dengan bini dia pula, tengok bini orang. Semua sekali benda-benda sebut terkira, masuk semua sekali. Apa yang boleh ditolak, apa tak boleh ditolak. Dan kerana itu para sahabat bila datang ayat ini, okay, para sahabat merasakan tidak mampu. Tidak mampu. Kerana bila mereka datang, kan, datang jumpa Nabi dan mereka kata apa? Dia kata fashtadda dzalika ala ashab, maka jadi berat itu di atas sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi SAW, sahabat Rasulullah SAW rasa berat turun ayat ni, pasal dia merangkumi semua. Ada benda kita kawal, ada benda kita tak kawal. Kalau benda kita boleh kawal, tak apa. Lintasan hati bukan kita kawal. Kena time kita duduk diam, kan, pandang macam kan, ini siapa pula buat benda ni? Ada kan, kadang-kadang hati kita macam sekian. Lepas kita kata macam kenapa Allah Ta'ala tak bagi, dia macam tu, kan, macam persoalan Allah Ta'ala. Kadang-kadang lintasan macam tu pun kita kata bukan kita kawal. Kita pandang akal kita duk syaitan jolok. Kita pun makin jauh. Bahkan buruk sangka dengan Allah Ta'ala pun banyak yang sebab ni. Jadi secara tak langsung kita kata benda tadi kerana dia bentuk umum, maka para sahabat Nabi SAW rasa berat. Dan mereka apa? Mereka datang jumpa Rasulullah SAW. Dan mereka dia kata fa'atau Rasulullah SAW thumma baraku ala rukab. Mana lalu mereka duduk berlutut macam ni, duduk macam tu. Baraku ala rukab macam tu maksud dia. Duduk macam tu, bukan duduk macam ni, bukan duduk sila. Dia duduk atas lutut mereka. Maksudnya berlutut. Mereka duduk berlutut depan Rasulullah SAW. Faqalu, lalu mereka berkata, ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mal ma nutiq. Ditanggungkan kepada kami daripada amal-amal apa yang kami mampu. Bukan tidak, ni kebanyakan orang salah faham. Ni ma ni kena tengok betul-betul. Konsep dia dekat sini, ma ni adalah ma apa yang kami sama macam ma awal tadi. As-salah was-siyam wal-jihad was-sadaqah. Salat, puasa, jihad dan sedekah kami mampu. Okay.
Mana kami ditaklifkan apa yang kami mampu dengan solat, puasa dan sebagainya. Dan ayat ini kami tak mampu. Ayat ini kami tidak mampu akannya. Dan ini adalah dalil bahawa maudhu' ma tadi umum. Maksud dia memang ma tadi umum. Bahawa maksud dia dalam i'tiqad, mungkin i'tiqad kepercayaan. Macam kita lintas-lintas macam boleh kaya kalau buat benda ni. Contohnya kan. Apa saja. Buruk sangka, i'tiqad kepercayaan pada Allah Taala, sangka buruk pada Rasul ke. Kan ada orang terpandang kisah Rasul, Rasul ni rupanya dia keluar macam tu dalam hati dia kadang-kadang. Bukan dia kawal, tapi terkeluar macam tu. Tak kira apa saja, i'tiqad ke tentang neraka ke, tentang syurga ke, tentang alam barzah ke dan sebagainya. Maka benda-benda berkenaan dia kata kalau sekiranya keluar, maksud dia itu dalam kata i'tiqad. Dan dalamnya adalah maksud dia apa? Dalam ni jalan dia adalah amal sebenarnya. Jalan dia adalah amal. Bahawa tidak wajib tawakuf dengan satu kajian melainkan dengan amal. Maksud dia dalam i'tiqad seorang tu sebenarnya kalau dia buat, contoh percaya digantung pakai tangan. Ada orang tu kadang dia tak buat tapi dia percaya. Maksud dia kadang-kadang Islam ni memang kita kira orang tu dengan perbuatan sebenarnya. Jadi i'tiqad hati macam mana? Macam orang tu kata boleh jadi wali-wali ni. Macam tu lah. Boleh jadi wali-wali ni dekat diri pada Allah Ta'ala. Maka semua kata-kata mereka adalah tepat kehendak Allah Ta'ala. Dan mereka tahu benda ghaib. Dah masuk salah dah. Kan? Salah dah. Tapi kita kata kepercayaan tadi terkeluar. Maksudnya kadang-kadang ada orang terpercaya saja tapi tak buat. Ada orang tak dia percaya dan buat. Percaya dan buat. Jadi kita kata ada dua kedudukan lah. Bahkan dikata kadang-kadang benda ni patut dikhususkan lah. Maksud dia dari segi asasnya, bila kita kata para sahabat ni, bila mereka dengar Rasulullah SAW turun ayat perkiraan, mereka bimbang sangat pasal benda-benda berkaitan akidah. Berkaitan dengan benda biasa ni kita kata lintasan pasti berlaku. Tapi yang akidah tadi, pasal kadang-kadang ada syaitan datangkan dengan kata-kata tentang Rasulullah SAW ni selamatkan diri dia je. Kan orang munafik kan bercakap. Jadi diorang bimbang. Lintasan-lintasan tadi datang dalam bentuk yang merosakkan akidah. Itu sebenarnya mereka bimbang sangat. Lalu apabila baginda mendengar kata-kata mereka ni, mendengar kata-kata mereka, Nabi SAW jawab. Okey? Nabi jawab semula. Mana dia kata apa? Bila para sahabat kata waqad unzila alaika hadhil ayah, diturunkan pada engkau ayat ini, wala nutiquha, kami tak mampu akannya. Kami tak mampu untuk menghadapinya. Lalu qala Rasulullah SAW sabda, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum. Adakah kamu nak kata macam mana berkatanya ahli dua kitab sebelum ni kamu yang berkata sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkar. Kami dengar tapi tak nak ikut. Okey? Adakah itu maksud kamu? Nabi kata, adakah kamu nak buat macam tu? Jadi Nabi kata apa pada mereka? Bal qulu, bahkan katakanlah, sepatut kamu sebut sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Maksud dia Nabi sebenarnya perakui apa mereka faham. Benda ayat tu berat. Ayat itu memang berat. Nabi faham benda tu berat. Nabi akui memang payah. Tapi dan Nabi terang pada mereka bahawa Ta'ala sebenarnya memang taklif pada hamba ni dengan apa yang dia mampu dengan apa yang tak mampu sebenarnya. Yang Allah taklifkan asalnya macam tu. Itu hak dia. Dia lillahi ma fis samawati wa fil ard. Milik dia apa di langit dan di bumi. Dia nak buat apa kita nak cakap. Takkan nak kata macam apa salah pula? Kenapa dia tanggungkan pada kita benda tak mampu? Itu milik Allah Ta'ala, dia nak bagi pada kita taklif macam mana, itu hak dia. Kan dia pemilik segala-galanya. Ni kadang-kadang ada orang kata kalau Allah Ta'ala sekian, kenapa dia buat sekian? Dia soal Allah Ta'ala pula. Mana boleh? Pasal Allah Ta'ala dia Tuhan, pencipta alam, milik dia alam ini. So kalau nak buat apa saja, itu hak dia. Hak mutlak. Tidak ada siapa boleh persoalkan. Faham tak? Jadi konsep dia macam Nabi faham apa mereka nak, tapi Nabi suruh mereka lafazkan sami'na wa ta'na. Supaya apa? Ini akidah. Pasal orang-orang ahli kitab Nasrani dan Yahudi dahulu tidak mau lafazkan sami'na wa ta'na. Dan kita kena faham masalah dalam tajuk ini kerana Allah SWT ni alim, hakim, khabir. Alim, maha mengetahui. Hakim, maha bijaksana. Khabir, maha luas pengetahuan. Pasal dia takkan beritahu pada hamba dia kecuali benda tu ada matlamat dia. So sepatutnya yang kita cakapkan adalah kami dengar, kami taat, bukan kita persoalkan. Kan kita kata pasal dia pemilik tempat ini, alam ini milik dia. Kita ini milik dia. Segala apa yang kita ada pun milik dia. So kenapa kita persoalkan? Contoh saya kata tu apa? Masuk hotel. Hotel tu milik orang berkenaan. Kita datang menumpang aja. Dia tak bagi masuk durian dalam bilik, jangan lawan. Jangan buat lawyer. Betul tak? Kan? Tapi ini musim durian. Inilah tempat yang seronok makan durian. Masalahnya dia kata tak boleh lah. Kan milik dia, faham tak? So milik hotel tu kata itu peraturan dia, anda cakap apa? Anda cakap apa? Sami'na wa ta'na lah.
Betul tak? Itu peraturan dia. Dia kata jangan makan dapur tutup 11.30. Datang kita ketuk pukul 2.30 nak makan. Saya nak makan, ketuk sudu. Kan nampak tak senonohnya? Orang kata jangan, kan? Bila anda hanya penumpang dan pelawat, tetamu, dan anda kena buat cara tetamu. So bila Allah Ta'ala kata, aku nak buat benda sekian, naik, contoh macam kita menyewa rumah orang. Orang tu nak naik sewa, tak naik sewa, itu hak dia. Dia nak halau kita bagi notis 3 bulan. Itu hak dia. Dia nak tinggal balik rumah tu. Kita kata macam mana nak tinggal rumah saya? Rumah ni, saya dah tinggal lama. Dah cucu cicit. Encik punya sewa je. Kan? Betul tak? Mana hak? Ada hak kita yang cakap bukan-bukan. Itu milik Allah Ta'ala yang kata kita cakap juga pasal. So Nabi ajar mereka. Walaupun Allah Ta'ala nak letakkan benda tu berat mana sekalipun, itu tetap atas kamu kena kata apa? Itu Nabi suruh mereka lafazkan. Okay? Dan Nabi larang mereka untuk berlaku daripada mereka ni sesuatu pun daripada apa berlaku kepada orang sesat di kalangan ahli kitab. Itu daripada mencanggahi perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata suruh mereka, Nabi kata kepada mereka, lafazkan sami'na wa ata'na. Lafazkanlah sami'na wa ata'na. Dan sebutlah ghufranaka rabbana, keampunan kau ya Allah yang kami minta, wa ilaikal masir, pada engkau lah tempat kembali. Yang maksud dia itu maksud yang kita kata yang Nabi ajar dalam doa tadi, bukan maksud dia minta keringanan, tak. Ajar mereka supaya faham betul-betul Allah Ta'ala nak tentukan apa itu hak dia. Dia tak ditanya berkenaan apa yang dia buat. Kita ditanya, Allah Ta'ala takkan ditanya. Macam itulah kita balik bila kita yang menyewa tempat rumah tu tadi, bila tuan dia kata jangan pecah paip, jangan pecah paip lah. Kan jangan pasang sekian, jangan buat tingkat rumah 2 tingkat. Kan rumah tu 1 tingkat, datang kita tambah 2 tingkat. Mana kita boleh buat itu? Tuan rumah kata jangan. Kita kata ini untuk mencantikkan tempat, kan? Kan indahkan lagi rumah ni makin besar. Kan nanti kalau saya tinggalkan pun tak boleh, tak dibenarkan. Tu hak dia. So bila dia kata boleh, kita kata boleh, tak boleh. Pasal kita hanya penumpang, bukannya tuan punya tempat. Lalu jadi maka Rasulullah SAW merintahkan mereka untuk dengar dan taat dan menyerah kepada perintah Allah Ta'ala di atas apa yang mereka faham keadaannya, dan menyerah kaum berkenaan. Bila Nabi suruh dan mereka menyerah, mereka pun menyerah. Itu para sahabat. Nabi kata qulu sami'na wa ata'na, diorang pun apa? Sami'na wa ata'na. Jadi falam maqtara'aha qaum, diperakui berkenaan oleh kaum berkenaan, diorang dengar arahan Nabi SAW. Wa dhallat biha alsinatuhum, dan tunduk dengan perintah tadi. Lidah mereka tunduk. Hati mereka rasa tak puas hati lagi sebenarnya, tapi lidah mereka patuh dengan arahan Nabi SAW. Lafazkan benda tersebut. Nabi SAW lafazkan. Pasal asas pertama, Allah Ta'ala tidak ditanya berkenaan apa dia nak. Dia dah awal dia ijtihad sebelum dia kata apa benda nak hisap hati kita. Dia kata apa? Milik Allah apa di langit dan apa yang di bumi. Jadi itu milik dia. Dia nak buat apa, itu hak dia. Jadi dia kata apa? Dia kata jadi mereka pun beramal dengan apa yang dikehendaki, dan mereka rendahkan mereka bahawa mereka ditaklifkan ayat tadi dengan apa yang tak apa yang mereka tak mampu pun mereka tenangkan hati mereka bahawa kena buat juga sami'na wa ata'na. Tak mampu, ayat tu berat, tapi tetap kena laksanakan. Dan mereka beriktikad perkara tersebut, maka mereka tahu dengan kedudukan umum dan juga sabit melalui hadis tadi dan yang datang bahawa ditetapkan ke atas pada apa yang datang tadi. Allah Ta'ala yang menentukan, dia boleh ditentukan apa dia nak. Dia tetap dalam hati dia. So jadi kena percaya. Jadi kita sekarang macam tu. Ini iktikad dalam ayat ni yang kita kena pegang, bahawa Allah Ta'ala nak tukar apa, itu hak dia. Dia nak tentukan berat, ringan, itu hak dia. Kita hanya penumpang, ikut saja. Itu benda yang kena tundukkan hati kita awal. Tapi memang di akhir ayat tadi Allah Ta'ala batalkan hukum ni. Cuma masalah sekarang ni, tajuk asal dia seorang Muslim, mukmin, kena bersifat dengan sifat berkenaan. Kalau ini tidak ada, nak buat benda lain mana lagi. Macam tadi kakak tanya berkenaan hudud tadi kan. Kalau sami'na wa ata'na tadi tak ada lagi, apa lagi nak buat benda lain? Para sahabat zaman Nabi dahulu, macam hudud berkenaan dengan orang-orang yang had, hukuman sebat atas orang berzina, ataupun atas orang yang kena rejam mati kerana berzina. Semua tadi datang bukan dengan saksi. Semua datang pengakuan orang tu, datang jumpa Nabi SAW, minta dihukum. Kita mana ada orang nak minta dihukum? Boleh lepas, kita lepas kan? Itu cerita kita. Tapi dalam para sahabat tadi, pasal asas pertama, dengar dan taat itu ada. Kalau dia kata dalam masyarakat tu tak ada dengar dan taat, masalah. Pasal banyak benda dalam Islam tadi, kadang-kadang hati kita nak A, tapi Islam suruh kita buat B, atau sebaliknya. Jadi kita kata kalau tak ada ketaatan yang total, macam mana kita Islam nak terlaksana? Asyik-asyik buat je, yang tu tunjuk perasaan. Every time kita nak buat tu benda, semua tunjuk perasaan. Tak mati kan? So, jadi banyak perkara kena perhatikan. Jadi
Di atas pendapat ini, maka bila mereka buat benda berkenaan, mereka buat saja berkenaan yang Nabi suruh, maka apa? Allah Ta'ala pun menasahkan. Dan ada itu ada hadis Nabi SAW, para sahabat sebut, falamma fa'alu nasakha Allah. Bila mereka buat saja benda sebut, Allah Ta'ala menasahkannya. Di atas hakikat nasah, bukan di atas jihad, bentuk penghususan. Memang Allah Ta'ala nasahkan hukum tadi. Bertentangan dengan siapa yang tak melihat bahawa apa yang kita lihat, bahawa kebanyakan mereka ni, kerana orang-orang yang mutakallimin, yang sibuk ilmu kalam ni, sibuk ilmu mantik dan sebagainya, mereka tak melihat bahawa benda tersebut penghususan. Bahkan mereka kata maksud sahabat Nabi kata nasakh tadi maksud lain. Sedangkan memang betul hukum tadi asalnya hati kita Allah Ta'ala bilang semua sekali. Tapi lepas seorang tu mula para sahabat ambil tindakan sami'na wa ata'na, Allah Ta'ala batalkan. Apa lintasan hati dalam hadis nombor 100 nanti yang kita baca, selagi mana tak buat, tak cakap dan tak ada hukum. Lintasan hati, tak buat, tak cakap, tak ada. Buat, cakap dan kena. Selagi tak buat, tak cakap, lintasan hati tidak dikira. Maksudnya nasakh secara total sebenarnya. Kerana mereka ni tadi dia orang-orang yang mutakallimin ni kata mana ada nasakh Quran. Dia kata kan kalau Quran ni nasahkan, maksud dia Quran ni dibatalkan hukum dia, apalah boleh dibatalkan. Allah Ta'ala kan Maha mengetahui kenapa dia batalkan hukum kali kedua. Dia orang tak terima. Sedangkan dalam Islam memang Allah Ta'ala kadang-kadang berikan bentuk macam ni, hukum berat diringankan supaya orang nampak bahawa di situ ada rahmat Allah Ta'ala kepada manusia. Mana buat macam ni tak mampu, dia Allah Ta'ala turunkan. Tak mampu, Allah Ta'ala turunkan lagi, supaya benda tadi nampakkan, menzahirkan kepada kita kebesaran ataupun rahmat Allah Ta'ala yang agung. Jelas? Jelas. Okey, berhenti kat sini dulu. Sama kemudian insya-Allah bila berkenaan dengan doa yang datang tu, mana bila Allah Ta'ala isytiharkan, maka Allah Ta'ala nasahkan tu, kita baca insya-Allah berkenaan dengan tajuk macam mana hukum asal segala lintasan hati kita patutnya dikira, tetapi dibatalkan hukum dia setelah mana kita bersifat dengan sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang baik. Dia takkan kenakan kita benda yang tidak mampu kita tanggung. Jelas? Walaupun sebenarnya itu hak dia. Kalau dia nak kata lebih pun tak kisah. Macam kita sewa rumah orang kan, asal besok orang semua buat 1,500 kawasan tu, datang kita bantai 3,000. Orang kata mahal sangat, suka hati saya, rumah saya. Betul? Macam tu. Okey, faham Okey, baik. Kita berhenti kat sini insya-Allah. Ada soalan? Ya. Dengan doa tu kita tiga kan. Satu dikabulkan, dan dua disambungkan. Kan? Kita nolak bala. Bukan tolak bala tu. Yang ketiga kalau tak Jadi syafaat. Syafaat tu ada ke membebaskan kita dari Ya. Ya. Jadi mana untunglah kalau tak dapat pun. Kita pening kepala rasa tak dapat. Kenapa? Kalau actually doa tadi, kalau tak nak berikan akhirat pun kita untung juga. So setiap orang yang berdoa, bentuk pengamakbulan dia, cara nak diberi kepada dia patut kira Allah Ta'ala nak buat apa saja. Faham? Terima macam tu. Pasal dia Allah Ta'ala lebih tahu apa baik untuk kita. Yang kita macam apa pasal tak dapat benda sekian. Kalau aku minta anak aku lulus PSA tak lulus juga. Kenapa? Allah Ta'ala lebih tahu kenapa. Dan kita kadang-kadang kita punya aturan, Allah Ta'ala ada aturan dia sendiri. Okey, faham? Jadi asasnya kita kata yang akhirat tu lebih baik lah. Tapi macam mana ada orang nak minta akhirat je kan? Minta anak, contoh minta anak lulus PSA. Ada minta kalau baik? Ada? Ya Allah luluskan PSA untuk anakku kalau dia baik. Kalau baik untuknya, untuk agama dia, untuk akhirat dia dan sebagainya. Pasal ada orang kadang dengan lulus PSA dia jahanam. Boleh juga. Betul tak? Okay, faham tak? Ini kita kena faham. Pasal Allah Ta'ala dalam masalah pemberian kepada kita di dunia ni, dia boleh aturkan apa yang dia nak. Bahkan kadang-kadang aturan ni tadi, kalau dia tak redha pun dia bagi. Tapi kita nak yang dia bagi pada kita dengan redha, bukan dengan kemurkaan atau kebencian, ataupun setakat orang kata ujian bala kepada kita. Faham? Jangan kita minta-minta suka hati je. Itu yang dia kata ilmu ikhlas, Ustaz. Ya, saya. Adakah ayat Quran yang awak cakap pasal Allah bagi rezeki dekat orang yang kita redai? Kalau kita kata dalam hadis Nabi SAW kan, waman la yuhib. Contohnya hadis Nabi SAW Ya, dalam hadis Musnad Ahmad contohnya dalam hadis ni. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey. Okey. Dalam hadis ni, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum."
Allah Ta'ala agih-agihkan dari kamu ni akhlak kamu. Kan ada orang perengus, ada orang sekian, ada orang lembut hati kan, ada orang cakap sekali didengar. Kama qasam bainakum arzaqakum. Macam Allah Ta'ala beragih-agihkan dari kamu rezeki kamu. Wa inna Allah azza wa jalla, dan surah Allah azza wa jalla, yu'ti dunya, diberikan dunia, man yuhibbu wa man la yuhib. Diberi dunia ni pada siapa dia sayang dan siapa dia tak sayang. Wa la yu'ti din, dan tak berikan agama illa liman ahabba, dan tak berikan agama kecuali siapa yang disayang. Faman atahu din faqad ahabbahu Allah, faqad ahabbah. Dan siapa-siapa diberikan Allah Taala akan agama, maka dia telah disayangi Allah Taala. Wala li nafsi biyadih, demi Tuhan yang di tangannya, la yuslimu abdun hatta yaslama qalbuhu wa lisanuhu. Sesungguhnya telah Islam seorang hamba itu sehingga selamat, mana elok elok hatinya dan lidah dia. Wala yu'minu hatta ya'mana jaruhu, dan dia tak beriman sehingga aman jaruhu, jirannya, bawa ikwahu, bahaya perbuatan dia. Jiran dia tak selamat daripada dia, maka orang tak beriman lagi. Nabi kata, qalu wa ma ba'iquhu, mereka kata apakah dia bahaya orang berkenaan? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Qala washmuhu wa zulmuhu, washmuhu ni kezaliman dia, okey, pelampauan dia. Wala yaksibu abdun malan min haramin fayunfiqu minhu fayubarakanahu fihi, dan tidaklah seorang hamba tu mendapatkan harta daripada benda haram lalu diinfakkan daripada harta berkenaan lalu diberkati. Takkan jadi, Nabi kata. Kan orang kata dia berjudi kemudian dia infakkan kemudian diberkati, tak ada diberkati harta dia. Wala tasaddaqu bihi, dan jangan dia bersedekah dengan harta berkenaan. Fa yakbalu, dan diterima. Takkan dia bersedekah dengan harta tadi dan akan diterima kalau sumber dia haram. Wala yatruku khalfa zahrihi illa makana zaduhu ilan nar, dan dia takkan tinggalkan di belakang dia apa benda harta tadi melainkan ia menjadi bekalan dia ke neraka, harta yang haram tadi. Sebab Allah Azza wa Jalla la yamhu sayyi bis sayyi. Allah Taala tak memadamkan buruk dengan buruk. Kan harta tu buruk, dosa kita ada, dia tak menghilangkan dosa dengan buruk-buruk, tak boleh. Walakin yamhu sayyi bil hasan, tapi dia buang keburukan dengan kebaikan. Idal khabith la yamhul khabith. Dengan kotoran takkan boleh membersihkan kotoran. Maksud dia. Okay, tapi asasnya yang tadi. La yang dunia, dia diberikan dunia ni pada siapa yang sayang dan siapa tak sayang, tapi diberikan agama hanya pada siapa yang sayang saja. Ni hadis apa? Hadis Musnad Ahmad, hadis nombor 3663. Ya. Tak ada. Tak ada. Taubat, masalahnya kita kata taubatlah, tak berdoa Allah, tinggalkanlah duit tadi, pulang kepada orang yang berhak. Kalau dia kata tinggalkan semua tak boleh. Kalau dia kata nak tinggal semua lah. Kalau itu betul cara taubat dia tadi kan, dia bercampur aduk yang kotor dengan yang bersih. Kalau dia tak ada bimbang, dan dia kata kalau dia ambil sekadar ikut bekalan ni, lain dia pulangkan balik. Cara dia betul. Kalau dia kata dia betul taubat pada Allah, pasal akhirat tu kekal, dunia ni sementara, tak nak simpan-simpan lagi, itu masalah taubat tak betul kot. Masalah campur tadi jumlah. Kalau dia kata duit yang sama, tidak. Kita kata jumlah lah. Jumlah lah. Kalau masuk bank masa nampak kan duit kita, duit yang dia masuk tadi kan dah pergi ke mana-mana, tak pergi Australia dah. Mana dia tahu? Tak kan itu. Jumlah lah. Jumlah lah. Jumlah. Jadi kalau dia tahu jumlah apa, tolak balik. Tak tahu kalau boleh tinggalkan, tinggal semua. Tanda betul dia taubat. Tanda betul tak nak makan benda haram, tinggalkanlah. Actually tak rugi pun, banyak benda sebenarnya. Apa semua pada siapa? Itu masalah dia. Dia kena pulangkan balik sumber yang patutnya lah. Kalau macam pada kerajaan lah juga. Apa masalah pula? Tahu. Satu projek 3 juta, satu projek 5 juta. Tak tahu pula. Tak tahu pula. Mana tak tahu? Tahulah. Orang paling kan orang kata wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada. Yang humpa harta dan bilang. Biasanya orang yang buat tak senonoh ni, dia akan kira harta dia apa. Dia bukan jenis tak kira. Ya, dia mesti kira berapa sen keluar, berapa sen masuk. Paling kedekut. Mana dia? Saya lah nak tanya Ustaz. Misalnya lah macam kita kan, yang adalah orang kata okey, dia try the best, makna untuk kebaikan masyarakat, Ustaz kan. Makna kita mestilah bersebelah kepada pihak yang try the best. Songkong walaupun dia tak ada 100%, 50%. Tahu, tapi masalah jalan mana? Jalan mana dipilih? Tunggu. Saya tahu. Jalan mana dipilih? Saya faham. Orang tu masuk pilih yang politik. Sekarang ni kita tak pilih jalan politik. Sekarang ni orang yang tak sen kan.
Ya saya. Macam tu dengan kerajaan kan. Ya. Tak ada yang kerajaan nak buat, mesti ada setengah. Sekarang ni nak kata murtad macam mana tak murtadnya? Solat pun tak ada. Ya, masalah sekarang ni bila orang tu masuk bidang tadi, dia tak boleh kejar sampai atas dulu baru nak betul ke dari atas. Dia kena buat dari bawah dulu. Apa dia buat kat masjid? Yalah maksud saya, menjadi ustaz kan, bukan di masjid pun macam ustaz kata. Problem sekali macam ni. Dia dua benda. Bila orang-orang macam ni, dia keluar, dia akan cerita berkenaan dengan isu semasa. Dia takkan ajak orang kitab fiqah. Yalah, macam ustaz kan kata kita dah zaman Nabi akidah kan. Sekarang masa kita ni manhaj belajar tak Masalahnya sekarang kalau Syiah ada dalam kumpulan tu nak buat macam mana? boleh lah. Habis kena betulkan dululah. Takkanlah dengan Syiah ada dalam tu, dengan apa, dengan orang yang fahaman liberal dalam tu, takkan nak ikut juga. Mana kita sebagai orang yang berdakwah kepada Islam. Kita sekarang buat kerja kita sekarang ni. Kita apa ni kita mampu. Ini, dia buat ini. Okey, ustaz kata kita boleh buat sini kan. Habis? Masyarakat dalam masjid. Ini bukan dalam masjid kita pergi masuk. Ustaz-ustaz pergi masjid juga. So buatlah dia pergi mana boleh macam tu kak. Jangan buat alasan bahawa siapa masuk masjid. Masjid semua ni pegang. Tapi tajuk yang dibawa tadi apa benda? Ajar orang. Macam tadi lah yang orang yang ada Ya saya faham. Sekarang ni akak tak boleh kata bahawa benda tu mesti bersama dia saja. Pasal mana ada orang kata satu-satu jalan itu dia. Untuk mengejar syurga orang sangkut sampah pun ada. Orang tak terlibat dengan para sahabat sendiri pun ramai tak terlibat dengan kenegaraan. Tak terlibat dengan negara. Tak terlibat dengan negara maksudnya tak terlibat dengan politik pun. Adakah ada orang salah? tak maksud saya ustaz. Maksud kita ni kan sebagai masyarakat. Ya saya tahu. Macam kita ustaz kata kalau kita di masjid ada benda-benda yang suka masuk semua masuk. Jadi kerana macam ustaz sendiri kan. Boleh ke? Itu kadang masalah sekarang ustaz buat kerja. Yang dalam yang AJK yang pegang jawatan tu buat apa? Yang diorang ni ahli jawatan kuasa sekian, Dewan Ulama sekian dan sebagainya, apa dia buat? Tak ada yang kata sini jaga diorang tu yang tadi yang sekarang nak Islam dia tak tahu ke? Tak belajar ke? Itu yang kita nak La ilaha wa syarikallah. Kalau dia kata kak, bukan cerita macam ni. Saya ingat cerita macam ni kan. Bila kata Dewan Ulama dan sebagainya, semua orang Dewan Ulama, yang UMNO Dewan Ulama sebagainya. Apa orang buat kerja? Soalan sekarang. Ha? Tak kira yang UMNO yang satu lagi? sama. Habis tu? Tak boleh nak Sekarang ni tajuk dia kan ya. Tajuk dia sekarang ni bukan masalah kuasa kak. Nak buat kerja belajar tadi, kita boleh buat. Kelas agama ni boleh buka. Bukan masalah kena tunggu macam tu. kita buatlah agama tu ustaz. Bukan yang macam yang nak belajar. Sekarang ni kenapa tak tukar? Soalannya, kenapa panggil orang yang isu politik je? Kenapa panggil penceramah macam tu? Masalah dia sekarang ni, ilmu tak ada sampai lagi. Sekarang ni patutnya diperbetulkan masalah ilmu tadi. Manhaj salah. Tak betul-betul lagi. So sekarang ni nak ajar pun tak nak dengar. Bila tak ajar, dia kata ustaz ni bukan ahli kita. Dia kata apa? Habis? So sama. Tu masalah sekarang ni. Itu sebab kenapa kita ajarkan daripada bawah sekarang ni. Ajar kok isteri-isteri ni ada suami dia pegang jawatan. Suami dia bagi isteri bagi tahu suami dia. Kita Islam tak ditanya kak. Akak tak ditanya bukan tersebut. Maksud dia macam apa yang berlaku tadi, itu dia antara dia. Kita orang tanya apa kita buat. Apa kita buat? Itu je. Akak jangan harapkan benda tu perubahan. Salah satu benda paling salah bagi seorang pendakwah. Dia kata mesti berubah dengan tangan dia. Siapa kata? Anda disampaikan saja. Berkesan tak berkesan orang tak tanya. Habis? Kerja je lah. Buatlah dakwah, belajarlah, mengajar dan sebagainya. Bukan perlukan kepada perubahan tadi. Problem kita, masyarakat kita, dia nak pada macam tongkat sakti. Lepas ustaz tu masuk je, tank terus bertukar. Mana boleh? Konsep tu yang salah. Yang maksud saya kan macam yang zaman Nabi Musa dulu kan, yang dulu dia tak memerintah tapi dia suruh rakyat dia tu Musa alaihissalam ditujukan hanya kepada kaum dia saja, tidak kepada orang lain. yang dia kata sabar. Lepas tu yang dia boleh merintah Syam dengan Mesir tu kan. Masalah sekarang ni kan, yelah sabar, lepas tu apa? Takwa. Bukan. Dengan akhirat mereka yakin. Wajalnahum aimatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka ni imam pemerintah-pemerintah. Tapi dalam masa yang sama Musa tak merintah. Tajuk dia kan, mana kalau ikutkan keturunan dia merintah betul cuma dua je. Siapa? Yang ada kerajaan. Sulaiman dengan Daud je. Yang lain tak ada pun. Tak ada. Tak ada kerajaan. Secara asasnya tadi benda tu dia macam ni, bukan mesti kerajaan. Faham tak? Yang mesti kerajaan dulu. Masalah kalau itu semua nabi, khalifah. Semua nabi merintah ke? Tak kan? Buat kerjalah. Sampaikan dakwah, tegur kebenaran. Macam suruh masyarakat sedar. Tak wajib. Dia bukan, tak wajib diorang berubah dengan cakap kita. Tak maksud saya ustaz. Saya faham. Problem ni sekarang ni, akak tengok masyarakat teruk. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala suruh akak buat apa? Sampaikan saja. Bukan tanya akak kena buat apa.
Sampaikan je lah apa masalah dia. Kenapa dia tak bertukar juga? Kita geram kenapa? Pasal kita sebab kerajaan tak ada. Siapa kata kerajaan tak ada tak boleh berubah? La ilaha illallah. Nak cakap murtad macam mana kalau yang tadi abang tadi cakap 365 hari untuk Allah Taala, satu untuk negara. Ha, macam apa? Muslim ni. Ustaz, orang macam tu siapa tanggungjawab dia diri sendiri? Iya, habis macam tu tak. Kalau macam tak cerita macam ni, kalau saya cerita tadi, saya ceritakan perangai orang tadi tu untuk bagi tahu dekat 80% masyarakat Malaysia macam tu. Akan nak suruh orang bincang tajuk murtad macam mana? Habis tu kena ajar dah dulu, kena ajarkan daripada kosong. Kemudian baru kita sampai peringkat oh ini haram. Contoh macam sekarang ni keluar kata-kata kalau tak ada kerajaan sekian takkan maju Malaysia. Itu kufur. Kata-kata tu kufur. Confirm kufur. Ustaz yang ada dalam peringkat dalam kumpulan tadi kena cakap. Itu kata-kata tu kufur, confirm kufur. Mana-mana ada boleh kita kata kalau tak ada orang sekian takkan sekian. Nauzubillah, kita kata cakap macam tu. Itu contoh macam keluarga saya bukan nak mengaitkan keluarga saya. Contoh ni kalau saya dah faham bahawa muzik itu adalah muzik yang dia kata Nabi itu haram dan sebagainya. Kemudian saya dah nasihat keluarga saya, dah nasihat cakap benda ni tak boleh, tak boleh. Lepas tu lepas seminggu, dalam seminggu tu masih buat lagi. Jadi saya pun teguh lagi, teguh. Lepas tu kemudian dalam masa seminggu, dalam sebulan dia masih buat lagi. Lepas tu saya pun tak nak teguh lah. Jadi adakah itu maksudnya macam saya melarikan diri daripada tanggungjawab? tak ada lah. Kita disuruh tegur saja, tak dengar, bukan kita bertanggungjawab mengubah. Problem faham tak sekarang ni? Kita bukan disuruh mengubah, kita disuruh menyampaikan, bukan mengubah. Tu para orang biak sini pun sampaikan, kaum dia tak berubah, dia tak dosa Nabi kaum Lut alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam kaum dia macam mana? Kan jantan-jantan dan sebagainya. Dia tak ada soal, tak nak apa kau tak pandai buat apa? Mengapa kau tak ambil kerajaan? Kenapa kau tak pilih apa ni kan? Tak. Tak menjawab. Kita disampaikan tegur sudah. Dan sampai peringkat putus saudara sudah. Tegur layan, masih layan baik dan sebagainya. Tapi masalah asas tadi, masalah nak salahkan tak ada kerajaan, bukan jawapan. Tak ada kerajaan pun tugas kita tetap berjalan. Lantakkanlah. Macam mana? Kalau tak ada kerajaan ni, kita tak boleh hidup lah kita. Siapa kata? Itu satu benda. Yang satu benda lagi, yang kata kena ada kerajaan pun ubah pun salah juga. Tak boleh juga. Mana boleh macam tu? Kan dari sekarang ni buat apa? Berapa ramai yang kita kata ustaz-ustaz yang ada, tapi semua cerita buat isu semasa. Mengajar kitab tak boleh. Nak mengajarkan hadis Nabi tak nak. Lepas tu ajarkan semua ajak benda khurafat. Macam mana nak macam tu? Tapi di masjid banyak kaum ni. Masalahnya sekarang itu kan kita kata, kau tanya yang pegang masjid ni siapa? Kan tanya, kalau saya tanyakan siapa yang pegang masjid? Orang di kumpulan yang menyokong untuk kerja kerajaan. Betul tak? Dia masalah sendiri, buat kerja je. Tak ada hasil itu pun kerja kita. Kita ada tanya Allah Ta'ala. Yang pentingnya masalah buat kerja yang betul. Ikut manhaj yang betul, tata cara yang betul, sampaikan ilmu yang betul. Jadi tak jadi itu pun kerja kita. Orang tak tanya kita. Mungkin atuk nenek kita dah cucu cicit dan sebagainya baru bertukar. Bayangkan macam orang zaman dahulu kan, yang kita kata macam yang zaman dahulu, mungkin zaman apa di mana orang mandi safar. Berapa ramai atuk nenek kita yang tak suka benda berkenaan tapi buat juga. Kemudian yang datang pendakwah yang dikatakan Wahabi lah, kaum muda yang tolak benda berkenaan. So tapi India ada orang buat kerja tu tak siapa bertukar. Tapi lepas beberapa tahun bertukar, benda hilang. So macam tu juga cara dia. Bukan mesti atas tangan kita. Pasal Islam dikira effort kita, struggle kita, bukan nak dia punya result. Orang tanya result kau apa? Tanya dia kau buat kerja sungguh tak, sincere tak, lillahi ta'ala ke tidak. Itu je. So jadi pilihlah jalan masing-masing. Mana orang tu nak berdakwah pakai politik, silakan. Yang seorang tu nak berdakwah pakai pengajian, silakan. Yang berdakwah tapi lagu tak ada. Kan? Okey, tak ada. Okey, faham. Okey. Allahu a'lam.